Warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Cik Daniel boleh keluar. Tu dia. Boleh dengar ke suara saya dengan jelas? Boleh. Boleh. Kejap saya kuatkan voice. Okey, cuba cakap lagi sikit Cik Daniel. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Selamat petang Yes, sir. semua. Okey, suara Cik nak panggil Doni ke Daniel ni? Saya terserah. Saya tak ada masalah. Mana yang selesa untuk Nurin panggil saya okey je. Okay. Alright, so sebab kita nak macam sembang-sembang, yelah santai je kan. So macam Betul. untuk pengetahuan semua, saya kenal Doni ni, Cik Daniel ni. Tapi saya familiar dengan nama Doni. So saya minta maaf kalau tersasul kejap Daniel, kejap Doni ke apa kan. Alright, so apa pun sebelum kita mulakan, saya nak kenalkan diri saya dulu. Nama saya Nurin Farisha binti Muhammad Sufi, boleh panggil saya Nurin. Ataupun kalian biasa dengar dengan saya nama Sisrin. Macam tu. So, Ah, Sisrin kan. Okay. So, saya merupakan counselor dekat MPAC. Di bawah naungan MPAC Counselling. So MPAC Counselling ni kita ada program lagi nama dia MPAC Colote. So kita ada pelbagai platform yang kita boleh gunakan iaitu TikTok, YouTube dan sebagainya. Boleh follow kita orang juga. So untuk kalian tahu update tentang kami. So saya rasa kan kita tak nak lah macam tahu sangat pasal saya sebab saya nak raikan tetamu kan. Boleh tak dengar diri Daniel sendiri? Macam tu. Okay ke tu? Saya macam terganggu sikit lah. Okay, tapi saya dah tukar ke bomba data. Okay, ni untuk apa? Perkenalkan saya Kenalkan diri dulu. Sebelum saya kenalkan Cik Daniel, Cik Daniel kenalkan Cik Daniel dulu. Kalau diperkenalkan takut nanti terbuka aib. Tapi tak apa, insyaAllah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okey, untuk yang menonton, saya perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Daniel Haikal bin Muhammad Umar. Okey, so macam mana perkenalan saya dengan Cik Nurin ni? Kita belajar di tempat yang sama lah. Okey, di tempat yang sama, satu kos yang sama, cuma berlainan tahun lah. Okey, dan sekarang ni saya bekerja di Kuala Lumpur. Okey, kalau nak
nak cerita detail ni kita sebabkan kita risau lah. Okay. Tapi saya boleh bagikan satu site yang saya bekerja di sebuah agensi kerajaan yang mana fokus saya adalah berkaitan dengan remaja lah. Okay. Remaja-remaja yang berumur 13 hingga 24 tahun. Okay. Jadi insyaAllah nanti saya boleh sharekan lagi lebih detail bersama dengan Cik Nurian. Mungkin ada collaborate juga atau ada apa-apa panggilan lagi, program sebagainya. InsyaAllah kita boleh turut samalah. Betul tak? Betul. Bukan senang. Bukan senang saya nak bersama dengan orang hebat ni. Oh my Alamak. Saya pun tahu tak, untuk pengetahuan semua, Doni ni sebenarnya adalah saya punya facilitator dulu. Time orientasi, kita panggil Abang Doni lah. Abang Doni lah ni yang jadi facilitator, kebelah kan, apa semua yang menjadi, yang buat kira menghidup. So kalau Encik Doni nak cakap saya hebat, lagi hebat lah Cik Doni. Kan? Right? So, saya rasa macam hari ni untuk yang mungkin baru ataupun tak perasan tajuk hari ni kan, so just join je. So hari ni adalah kita nak ceritakan tentang nilai sebuah kepercayaan. Nama dia memang macam, yelah, tajuk macam alah skemanya, tapi kepercayaan ni adalah something yang selalu relate dengan kita sebab dia melibatkan kita punya perhubungan dengan orang sekeliling, kita punya macam mana kita nak membina hubungan walaupun dengan keluarga, dengan pasangan dan juga kawan-kawan. So kepercayaan ni memang antara satu benda ataupun perkara yang penting dalam diri manusia. So tak kisahlah anda ni daripada apa jenis latar belakang pun, kepercayaan ni penting. Macam tu. So tanpa membuang masa sebab saya tak nak bercakap banyak. Saya nak bagi kita punya tetamu yang cakap banyak kan. So kita mulakan dulu mukadimah dia. Kan. So apa pandangan Encik Doni kan tentang kepercayaan itu sendiri? Apa itu trust? Macam tu. Silakan. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bercerita tentang kepercayaan ni kan. So kalau kita nak sebutlah kepercayaan ni, konteks dia sangat luas. Okay, macam tadi Cik Nurin ada kongsikan kepercayaan dari segi perhubungan, okay, bersama dengan kawan-kawan, pasangan, okay, keluarga dan sebagainya. Tapi ada juga kalau kita kata konteks yang mungkin lebih dekat dengan diri seseorang, itu adalah kepercayaan kepada dirinya sendiri. Okay, sebab apa, kalau kita nak tengok kan, masa kepercayaan ni dia adalah akuan akan benarnya terhadap suatu perkara. Maksudnya kita mengakui tentang satu perkara itu dan kita mendapatkan satu kepastian terhadap perkara tersebut. So kalau kita nak kata konteks kepercayaan ni sangat luas. Okay, how kita, contohlah saya ambil side daripada individu dulu, okay, berkaitan dengan diri seseorang. So kepercayaan terhadap diri kita. So kadang-kadang ada orang dia tak percaya bahawa dia boleh berdiri di hadapan orang yang ramai, bercakap di hadapan khalayak ramai. Okay, kadang-kadang dia macam, aku boleh ke buat, okay, aku boleh ke buat. Bila macam dia tak yakin, dia tak trust tentang diri dia, so dia akan rasa macam tak apalah bagi orang lain. Sedangkan dalam diri dia tu, dia ada satu macam orang kata the power of yang boleh tolak dia, yang dia sebenarnya boleh buat. Tapi sebab dia tak yakin, dia tak pasti dengan diri dia, dan dia tak trust tentang diri dia, so benda tu yang memberikan satu orang kata halangan kepada dirinya. Okay, so kalau kita nak kata kepercayaan ni, kebanyakannya lah kepercayaan ni dia banyak ataupun orang kata signifikannya dalam konteks macam Nurin katakan tadi, perhubungan. Okay, perhubungan dengan siapa? Mungkin pasangan, kawan-kawan, orang sekeliling kita, family kita. So sebab orang kata macam bila nak adakan satu perhubungan ataupun bila kita macam berjumpa someone, okay, so macam mana kalau kita nak mengharapkan kita jumpa dia lagi, adalah kita kena letakkan kepercayaan pada diri dia. Okay, aku percaya dengan kau, aku percaya dengan kau, so aku letakkan kepercayaan pada kau, kau boleh berikan something yang terbaik untuk aku. Tapi ada orang dia menganggap kepercayaan ini satu perkara yang kita kata perkara yang ringan, perkara yang mudah. Dia letak kepercayaan kat aku, tapi sebenarnya aku tak adalah macam nak menaruh harapan sangat kat dia, tak adalah nak beri something pada dia. Tapi orang tu dah percaya diri dia tu akan mungkin, contohlah kita ambil dalam kalangan sekarang ini, macam saya basically saya in charge di bahagian remaja lah. Maksudnya saya banyak melakukan program ataupun bersama dengan golongan remaja. Mostly kepercayaan sebagai seorang kawan. Kita biasa dengarkan Nurin, okay,
kawan tikam kawan, kawan tak percaya kawan, okey. Lepas tu dia dah letakkan trust dia kepada kawan dia sampai macam kadang-kadang ada yang boleh sampai menggadaikan dia dan sebagainya. At last kepercayaan itu telah dihancurkan sebegitu saja. So benda tu akan memberi kesan yang lain pula kepada orang yang dia akan keluarkan satu statement yang macam aku dah percaya kau, macam ni ke kau buat aku sebenarnya. So bila kita sebut kepercayaan ni, okay, untuk yang mana menonton pada hari ini, kepercayaan ni bukan satu perkara yang boleh kita pandang ringan, sebab kepercayaan ini ada kalanya dia boleh berikan satu kita kata satu kegembiraan kepada seseorang. Tetapi ada juga satu situasi yang mana kepercayaan ini sekiranya kita tidak mengambil serius ataupun menganggap itu sebagai satu perkara yang besar, so benda tu akan menjadi satu keburukan ataupun kemudaratan kepada orang lain. Dengan kata lain, trust ni kebanyakan orang walaupun sebab dia ambil mudah benda tu. Sebab saya ada tangkap tadi perkataan yang Cik Doni cakap kan. Doni cakap kan tentang ada orang okay, kita percaya, lepas tu lalas dia ambil, macam orang panggil istilahkan take for granted, sampai kan yelah lalas jadi trust issue dan sebagainya kan. So soalan macam kita panggil soalan cipu mas lah kan. Cik Doni dan saya merupakan dua-dua kaunselor, tapi mungkin klien kita berbeza-beza kan. So kalau Cik Doni, kebanyakannya klien adalah daripada kalangan remaja dan sebagainya. So macam mana Cik Doni kekalkan ataupun macam mana nak dapatkan kepercayaan kepada klien tu kepada kita? Cuba kongsikan. Boleh. Baik. Macam saya banyak bidang saya ini lebih kepada kita kata macam go to the community. Tapi community yang saya fokuskan ataupun yang saya sasarkan adalah berkaitan dengan remaja. So macam mana macam kita sendirilah bila ada orang datang dengan kita, adakah kita macam on the first time kita jumpa, kita terus percaya pada dia? Takkan. So selalunya macam style saya adalah kita akan make a friends with them. Kita jadikan mereka kawan kita. Okay. Sebab bila kita pada awalnya akan ada satu orang kata perasaan yang macam bila kita tanya dia jawab sepatah, okay. But macam saya selalu macam kita ambil berat tentang dia. Okay, macam contoh dia orang macam hari ni sekolah dan sebagainya. Sebab macam tempat saya ni memang yang selalu tempat yang dikunjungi oleh remaja usai sahaja sekolah tamat. So mereka akan datang. So kita di sini kita akan jadi macam okay tak sekolah hari ni. So bila dia rasa macam kita ni orang yang selalu macam ambil berat tentang diri dia, so dia like macam kita ni dah kawan-kawan, okey, ataupun dia menganggap kita sebagai seorang macam abang-abang ataupun kakak-kakak dan yang bertanyakan khabar dan sebagainya. So di situ kadang-kadang bila saya rasa profession sebagai seorang kaunselor ni, kita boleh tahu okey bila mana seseorang itu dia ada macam kita dari segi air muka ataupun ekspresi ataupun personality dia menunjukkan dia ni ada something issue ataupun masalah. So kita jumpa hari-hari and then kita tengok macam dia datang, dia adalah orang yang ceria, orang yang happy go lucky. Dia akan tanya abang macam mana, abang sihat ke hari ni apa semua. So kita pun melayan dan sebagainya kan. Tetapi at last dia datang dengan muka yang ekspresi yang agak macam mungkin muram, okay, mungkin sedih. So kita ni tak tahulah jiwa-jiwa kaunselor kot, bukan jiwa babang, jiwa-jiwa kaunselor. Kita akan nampak macam kau ada masalah sebenarnya dalam hati. So kita akan tanya, sebenarnya ada masalah apa? And then dia akan deny, dia akan menafikan, tak ada, saya okey je bang. Betul ke? So kita akan tanya lagi, betul ke? Betul bang, saya tak ada masalah. But last, kali ketiga kita tanya, berciwa cerita dengan abang, ada masalah apa sebenarnya? And then dia sendiri akan, sebenarnya bang saya ada macam ni sebagainya. So di situlah kita, bila mana kita hari-hari bertemu, bila mana hari-hari kita berjumpa dan sebagainya, so kepercayaan itu dia rasa macam okay, kalau aku share dengan abang ni pun sebab aku dah trust dia, aku dah percaya dia sebab dia dah biasa always berjumpa dengan kita. Melainkan kalau kita macam jumpa agak jarang, mungkin 2, 3, 4 kali kita jumpa, so mungkin sedangkan diri kita pun kalau kita jumpa dengan 2, 3 orang takkan kita terus mempercayai dia. Tapi kalau kita regularly jumpa, kita borak dan sebagainya, kita akan binakan satu trust. Dan daripada terbinanya trust tersebut, so kadang-kadang kalau dia orang ada masalah, dia terus cari kita.
Hmm. Sebagai kalau ada je macam something je, ada apa-apa, tuan datang, okay bang, saya kat sekolah saya ada masalah macam ni, macam ni, macam ni. Okay, so kita okay, masalah apa? So kita duduk duduk berdua nak macam mana saya mesti saya akan tanya, okay, nak cerita ni dalam keadaan macam open space ataupun close space ataupun macam kita nak privacy. Dia nak privacy. Okay, kita duduk berdua. Okey, apa yang diceritakan sebagainya. Sebab kadang-kadang tak semua perkara yang ada orang, semua perkara dia boleh ceritakan even tu dalam keadaan surrounding yang terbuka. Tapi ada orang kadang-kadang perkara-perkara yang ada berkaitan dengan privacy, so dia lebih selesa untuk bercerita antara macam berdua sajalah. Okey, sebab tu bila kita hari-hari jumpa, at least bukan kita yang bertanya, kadang-kadang dia mencari kita. Sebab apa? Sebab trust itu dah terbina dalam hubungan yang kita dah biasa jumpa tu. Faham. So dengan kata lain, apa yang Doni ceritakan tadi adalah trust tu sebenarnya yelah kita tak boleh paksa orang, betul tak? Paksa Betul. orang untuk Dia percaya masa. kita. Walaupun kita ni nampak macam trustworthy betul lah kan, senang Ha. percayai ke apa ke, tapi uh, apa kekerapan tu sendiri dia adalah mendorong, jadi faktor pendorong untuk kita percaya seseorang. Dan ada Nat ni cakap basically building a rapport is a foundation of trust. Yes. Yes, We need a betul. rapport. Rapport ni mungkin ada yang tak faham. Rapport ni apa? Repo ni dekat dalam bahasa Melayu dia adalah membina hubungan. So bina hubungan ni bukan dalam hubungan profesional sahaja, tapi dari segi aspek kalau kita nak contohlah kita nak pergi jumpa pasangan kita ke apa ke kan. Kita tak boleh aja contoh kita minat dengan orang tu jom kahwin tiba-tiba kan. Tak Ha. boleh. So kita dia ada kekerapan macam yang Cik Doni cakap tadi, dia ada kekerapan yang menyebabkan kita boleh rasa percaya tu sebab pembinaan kepercayaan itu adalah macam perlu berperingkat dan perlu ada proses. Macam tu, right? So saya rasa Sebab kalau sendiri, ada macam boleh ya kalau ya. saya share kan, ada orang dia kadang-kadang dia membina trust pada someone itu mungkin dalam masa yang sekejap. Okay, sebab Betul? apa? Sebab kadang-kadang ideologi ataupun pemikiran personality itu seakan-akan sama dengan seorang itu. Tetapi ada orang dia akan membina trust ataupun dia membina percayaan itu dalam tempoh yang lama. Sebab itu kadang-kadang kalau kita melihat kan, okay, bila sebuah pasangan, kadang-kadang kita tahu, contohlah kenalan kita sendiri, okay, kita tahu dia telah berhubungan sejak daripada sekian lama, tapi at last kenapa tak bersatu juga? Sebab kepercayaan ini ada kalanya susah nak dibina, tapi ada kalanya dia mudah nak dibina. So sebab itu kita macam tadi Nurin kata, yang bila kita nak mempercayai seseorang ataupun kita nak wujudkan trust tu, dia ada masa-masa ataupun dia akan ambil masa yang tertentu. Faham, faham. So dia ada senang cerita dia ada proses lah. So Betul. dengan kata lain siapa-siapa yang nak trust kena nak trust orang ataupun nak diri itu dipercayai, anda tak boleh paksa orang lah senang cerita. Anda tak boleh paksa orang, okey percayalah aku dan sebagainya. Oh, Even susah. kaunselor pun sendiri susah bukan Betul. senang. So tapi Jangan kita lah saya rasa apa professional kata sebagai seorang kaunselor pun, klien pun mhm, susah nak mempercayai kita pada peringkat awal. Tapi betul. once bila macam tadi kita punya ada yang komen, bila mana kita membina repo, at last klien akan menceritakan apa sahaja tu. Sebab apa? Dia dah, daripada repo yang kita bina itu, dia telah mempercayai kita untuk dia sharekan apa yang dia rasa. Betul, betul, betul. So ada saya rasa apa kata kita tengoklah salah satu apa feedback yang kita dapat daripada soalan-soalan ataupun feedback lah maklum malas lah senang cerita daripada Google Form ni. Dia ada cakap daripada Mashi cakap bahasa Inggeris kan, dia cakap I will give a person my trust once. If it's broken and it isn't your responsibility to work through the issue for the sake of other person, I say do it for you, but you have every right to move on. Mungkin lah, mungkin. So saya tak tahu, mungkin apa yang saya faham tentang apa yang Mashi ni kongsikan adalah dia percaya dia memberi kepercayaan tu sekali saja, tapi bila dah broken dia mungkin dia tak salahkan orang tu, tapi it's her responsibility untuk perbetulkan ataupun perbaiki dia punya um,
trust tu sendiri kan, rasa kepercayaan tu dah dirosakkan. Saya ada macam saya rasa banyak orang yang ada selalu cakap pasal trust issue lah kan. Ada tak macam kalau Doni sendiri kan, ada tak macam pengalaman yang kepercayaan Doni tu kan, sebab kita santai-santai je kan. So kepercayaan Doni tu macam seolah-olah di-betray kan, ataupun orang macam yelah tak yang merosakkan kepercayaan Doni. Ada tak pengalaman Doni sendiri? Okay. So macam saya nak kata pengalaman bercinta tu tak ada lah. Maksudnya tidaklah sampai ke tahap itu. Cumanya macam dalam konteks saya dari segi kepercayaan sebagai seorang kawan lah, okay? Sebagai seorang kawan. So dulu kita macam orang kata bila kita berjumpa ataupun kita berkenalan kan, so dalam satu minit ni zaman sekolah lah, lama dah tinggal sama sekolah ni. So bila kita berhubungan, at last bila kita dah biasa dengan diri dia, orang kata macam kadang-kadang kita macam okay, aku dah selesa kawan dengan kau, aku dah selesa berhubung dengan kau, okay? Tapi kita like macam bila kita pergi mana-mana kita sekali, buat kerja sekali dan sebagainya. Tapi bila mana ada individu lain yang dirasakan macam mungkin pada ketika itu saya rasa kurangnya diri saya, lebihnya seorang individu itu. So kawan yang saya rapat itu tiba-tiba dia berpaling arah. Padahal diri saya ni kita macam okay, bila macam apa saja yang berlaku saya akan share, kita akan berkongsi sebab kita dah rasa rapat, bonding tu dah ada, okay? Tetapi hanya hadirnya seorang ini telah macam meruntuhkan kepercayaan yang telah saya bina tu. Alright, so like macam kita macam macam ni ke, aku percaya kau as aku punya kawan, okay? Sebab macam saya kalau personally saya tidak ada surrounding yang kuat semasa zaman sekolah lah, okay? Maksudnya dari segi macam kita kan ada brotherhood dan sebagainya, so saya tak ada, cumanya tak banyak lah, okay? Tapi once pada ketika itu bila like macam kita dah rapat dengan kau, okay, I put trust on you, but bila maksud adanya seorang mungkin lah, okay, dirinya mungkin ada beritahu tentang keburukan, kekurangan diri saya, at last dia macam memalingkan diri daripada saya, dan terus apa saja tindakan, perlakuan, apa yang saya beritahu dan sebagainya, semuanya tak dipercayai. So like macam okay, faham? So pada ketika itu macam saya katakan tadi kan, bila kepercayaan ni dia kadang-kadang dia boleh membina, kadang-kadang dia boleh memberikan something back pada seseorang kan, okay? For that issue, dia memberikan something back pada saya lah. Saya tidaklah kata terus depression, tidak, tapi saya like macam disebabkan perkara itu saya susah untuk mempercayai orang lain. Okay, for me masa at that time kita berkawan, maksudnya saya berkawan dengan sesiapa, tapi sesiapa pun saya berkawan, okay, baik lelaki maupun perempuan. Tapi to put the trust on that person, selepas daripada insiden tu saya rasa macam no need kot. Sebab apa? Sebab perkara yang sama mungkin akan berulang next dan next. So that, saya rasa itulah pengalaman yang mungkin ada kaitan dengan kepercayaan ni lah. Macam saya kata, macam tadi kan dia kata mostly kepercayaan ni dia lebih kepada perhubungan. So like that, from that issue, from that incident, so mostly kepercayaan saya tu adalah berkaitan dengan kawan lah. Faham? Maksudnya dengan kata lain macam trust issue ni yang pada Daniel sendiri ataupun Doni sendiri, trust issue tu bukanlah general yang mana dia melibatkan antara dua orang yang ramai ke, ataupun yelah maksudnya trust issue tu bukanlah sebabkan nilai titik rosak susu sebelanga kan, tapi lebih kepada trust issue kepada specific person. Kita so macam sebab ada orang dia trust issue dia yang contohlah seorang yang buat hal kan, dah semua orang dia tak percaya kan. So benda-benda tu yang kadang-kadang yang selalu macam terbelenggu lah kan, bahasa kita macam tinggi pula hari ni kan. So kalau viewers rasa macam agak terlampau skema bagi tahu sebab saya bersama dengan orang yang ada
orang yang berilmu kan. So macam ayat saya macam jadi macam tu agak baku kan. So kalau and ya, sebelum tu sebelum kita teruskan juga lagi untuk soalan seterusnya, kalau ada macam persoalan ke ataupun ada respon nak cerita ke, just komen dekat bawah dan insyaAllah kita orang akan baca. Alright. So ada tak ada satu statement lain lah yang ataupun persoalan untuk respon Cik Daniel sendiri kan. Kalau macam statement yang mana kalau kita nak orang percaya kita, kita kena bagi percaya dulu ke orang. So adakah benda tu macam logik untuk kita apply? So maksudnya contoh kan. Contoh saya, kalau saya nak Doni percaya saya kena percaya Doni dulu. Ataupun okey je kalau macam saya tak percaya Doni tapi Doni percaya saya. Macam tu ke macam mana? So respon Okey, untuk Doni. baik, untuk statement tu kan, okay, bila kita nak mempercayai seorang, kita kena bila kita nak orang percaya kita perlu percaya orang tu juga. Alright. Dia bergantung kepada situasi lah. Okay, bergantung pada situasi. Contoh dalam konteks kerja. Okay, dalam konteks kerja, once kalau kita contohlah kita bekerja di bawah mungkin ada orang yang atasan kita lah kan. So, kita kena percaya dia yang bahawa dia tu boleh saya seorang ke ataupun Cik Doni sahaja? Okey. Cuba try. Cik Daniel. So tak apa. So untuk yang baru-baru masuk sementara kita tunggu Cik Daniel masuk. So selamat datang saya ucapkan kepada yang baru-baru masuk. So kita sekarang ni kita tengah kupas isu. Saya ada urgent. Okey. Saya ada urgency sebenarnya. Saya ada urgency, ada meeting sekejap bersama dengan tim saya. Nanti saya masuk later boleh tak? Boleh, tak ada masalah. So nanti saya PM semula Nurin Boleh, tak ada masalah. Okay, so kita close dah. Nanti kita sambung semula Okay, boleh. Okay, baik. Alright. So, untuk yang baru, yang tengah ada dalam kita punya live sekarang ni, yang kita tengah bincangkan tentang topik kepercayaan. So kita ada tetamu yang kita jemputkan, tapi mungkin dia ada hal sebab sebenarnya dia sedang bekerja dan kami deal untuk ketika waktu bekerja sahaja untuk kita laksanakan kita punya program ni. So untuk yang mana-mana yang baru sahaja masuk, boleh kalau rasa nak share soalan ke apa ke, boleh share je. Dan untuk sementara kita tunggu kita punya Cik Doni, saya nak baca feedback yang ada yang saya dapat dalam Google Form. So antara yang saya dapat adalah dia daripada lelaki tersakiti. Nama dia lelaki tersakiti. Dia kata, I wish things had worked out with because she was the one that truly helped me break through the trust issue. So, but it was too late. She had grown tired of my lingering issue at that time and was in love with someone else. It hurts, but losing her made me let go my issues. Dengan kata lain, orang yang sharekan dekat dalam sini, dia kata dia ada trust issue sebenarnya. Mungkin dia tak settle lagi dengan orang sekeliling dia ataupun past love dia lah. Dulu mungkin dia tengah broken ataupun dulu mungkin dia pernah putus cinta kan. So bila turns out dia masuk dalam relationship yang baru. So relationship yang baru ni dia tak trust, mungkin dia tak percaya sangat lah dengan dia punya pasangan tu. So dengan kata lain dia bagi harm dekat pasangan dia. Untuk pengetahuan anda, yang situasi yang mungkin dia alami ni adalah kita namakan sebagai rebound relationship. Apa itu rebound relationship? Rebound relationship adalah perkara yang kita
kita tak settle lagi dengan kita punya past love kita ataupun perkara lepas kita. So kita masuk dalam perhubungan yang baru. Dengan kata lain, as if kita nak cuba lupakan pasangan yang lama dan kita cuba dapatkan dekat dalam pasangan yang baru. Antara contoh-contoh rebound relationship adalah macam contohlah anda mungkin tak dapat ataupun anda tak percaya ataupun anda tak settle lagi dengan anda punya relationship sebelum ni kan. Mungkin cinta pertama anda, cinta kedua anda sebelum ni, tiba-tiba masuk dalam perhubungan, anda jadi macam main-main, tak serius ataupun anda rasa macam yang dikongsikan ni lah, dia tak trust pasangan dia. Sebab macam kita tahu, bila kita dalam perhubungan, kita perlu percaya, mungkin tak ada 100%, tapi kepercayaan itu sendiri yang akan membantu dalam pembinaan perhubungan. Dan mana-mana relationship, sama ada baiklah daripada keluarga, pasangan dan sebagainya, memang kalau kita nak percaya orang, bila kita nak bina hubungan dengan orang, kita kena percaya dulu. Sebab percaya in term of apa, kita nak bercerita, kita nak share masalah, kita nak buat itu, kita nak buat ini. So benda-benda tu yang akan membantu kita dalam pembinaan hubungan. So kalaulah anda ada terlibat dalam rebound relationship ni, kena check semula. So make sure bila anda nak masuk dalam perhubungan yang baru, anda kena settle dulu masalah-masalah yang sebelum-sebelum ni. So jangan mainkan perasaan orang lain lah. Dengan kata lain, jangan bila kita dekat dalam perhubungan tu, kita macam kita pergi masuk je dalam perhubungan tanpa memikirkan kesan dia kepada orang yang baru. Macam tu, right? So saya ada lagi sementara lagi mungkin untuk kita tunggu kita punya tetamu untuk masuk kembali. So kita baca lagi lah, ada lagi yang ada share dekat sini. Dia kata saya tak pasti nama dia, jap. Nama dia Akak Popiah. Akak Popiah. Sekejap, okay. So, sekejap, sorry. Akak Popiah rasanya. Okay, Akak Popiah dia kata, trust issue dapat membuatkan seseorang merasa, sekejap. Ada dah. Trust issue dapat membuatkan orang merasa di dalam sebuah hubungan hampir pasti akan menjadi pengkhianatan. Ini yang saya katakan tadi. So bila kita masuk dekat dalam perhubungan yang baru tanpa kita selesaikan isu dan masalah yang sebelum-sebelum ni, so dia akan jadi perkara-perkara yang tak diingini. Contoh, anda tak settle lagi dengan ex anda, contohlah kan. Anda tak settle lagi dengan ex anda, lepas tu anda pergi masuk dalam perhubungan yang baru dan sebagainya. So benda tu yang akan menyakiti orang yang baru. Macam tu. So dengan kata lain, mungkinlah boleh jadi ataupun saya nak kongsikan yang mana ada je sebilangan kawan-kawan saya yang dia dah nak bertunang dah kan. Dia nak bertunang dah, tiba-tiba dia punya pasangan yang lama tu datang kembali. So bila pasangan yang lama tu datang kembali, dia patah balik. Macam tu. So tak adalah bagi orang yang baru yang mungkin dia serius dengan orang yang ada bersama ni, tapi dia yelah, bila orang yang dia bersama ni tak selesai lagi dengan masa silam. Ada juga yang saya punya pengalaman kawan-kawan ni bukan kes lain So dia masuk dalam perhubungan yang baru. Dia memang nak serius kan. Dia nak serius dengan orang yang baru, tapi dengan orang yang lama tu dia macam every single things tu macam jangan buat ni. Contoh kan. Dia kata jangan lap muka macam tu sebab kau ingatkan aku dengan aku punya past love. Macam tu. Jangan makan macam ni. Nanti sebab sama dengan aku punya orang yang tu. Sikit-sikit dia kaitkan. Dia betul dia suka dengan orang yang pasangan yang dia ada sekarang, tapi lama kelamaan orang yang yelah pasangan tu dia akan rasa macam Fahal ni macam tak settle lagi ke dengan orang yang lama ke macam tu kan. So kenapa nak kaitkan semua benda tu dengan orang yang baru. So dia tak selesa dekat situ, right? So kalau ada yang berminat untuk cerita lagi ataupun kongsikan lagi tentang apa yang anda
anda rasa anda selesa tentang trust issue ni ataupun apa yang anda faham tentang kepercayaan ni, boleh kongsikan kepada kami semua. Alright. So ada juga yang kat sini share dekat sini dia kata macam ni, macam mana nak bagi kepercayaan semula, memaafkan tu mungkin lebih mudah tetapi kepercayaan ni lebih mahal daripada sebuah kemaafan. Right. So betul, kepercayaan ni lebih mahal daripada sebuah kemaafan. Saya rasa saya boleh kata setuju. Ni secara peribadi ni bukan secara general ke apa kan, secara peribadi saja. Kemaafan dan juga kepercayaan itu adalah dua perkara yang berbeza. So boleh jadi dia macam ibarat macam ni lah. Kepercayaan tu ibarat sebuah kaca kan, sebuah cawan kaca kan. So bila anda memaafkan seseorang, mungkin cawan tu perlu diperbaiki semula kan, perlu dia mungkin kaca tu kita dah sambung-sambungkan semula dan sebagainya. Dan tapi bila kita nak gunakan semula cawan kaca tu, dia tak sama macam yang awal. Sebab itulah walaupun kita maafkan, dengan kata lain kita cuba sambungkan kaca tu semula, ini tak sama dengan yang seperti sebelum-sebelum ni. Dan benda-benda tu yang menyebabkan anda perlu fikirkan semula kalau anda rasa macam nak betray orang. Alright? Sebab ada orang macam contohlah kan, ada macam kawan-kawan saya yang terlibat dalam perhubungan sebelum ni. Dia cakap yang macam contoh, dia dah maafkan orang tu tapi dia nak percaya tak boleh. Betul? Betul, logik je. Sebab bukanlah katanya dia ada perkaitan tapi dia dua perkara yang berbeza. Macam tu. Dua perkara yang berbeza yang menyebabkan mungkin ada perkara-perkara yang macam melibatkan kepercayaan ni atau melibatkan kemaafan ni, tapi kepercayaan tak boleh nak disekalikan. Macam tu, right? Tapi tak ada bermaksud kemaafan ni ataupun kepercayaan ni lebih mahal daripada kemaafan, sebab mahal juga maaf tu mahal juga, sebab tak semua orang mampu ataupun berjaya maafkan orang, betul tak? So benda-benda macam tu yang kita akan check semula, bagaimana kita nak deal dengan orang tu, right? Sebab ada orang yang macam bila dengan kepercayaan ni, dia memang susah nak maafkan orang kalau orang tu dah break the trust. Macam tu, right? So dekat sini ada tak yang siapa-siapa yang rasanya pernah kena betray dengan orang? So kalau ada yang pernah kena betray dengan orang, boleh cakap ya ataupun boleh apa-apalah respon dekat kita punya komen sekiranya anda rasa anda nak komen. Sebab saya faham je, sebab bila kita pernah ya betul, so macam mesti sakit kan kalau kita kena betray, kalau kita macam kena, saya nak cakap kita kena betray dengan orang. It's hard lah for us untuk kita bangkit semula, right? So buat siapa-siapa yang pernah kena betray, anda tak perlu paksa diri anda untuk maafkan. Sebab memaafkan tu proses juga. Kepercayaan proses, kemaafan tu pun proses juga. So dengan kata lain, sekiranya anda dah contoh anda cuba untuk memaafkan, itu adalah antara anda dengan dia. Tapi kepercayaan tu anda dengan diri anda. Kalau kemaafan antara anda dengan diri anda. So anda macam boleh dulu 100% percaya, sekarang nak kembali balik susah. Betul? Logik je. Sebab macam ni, manusia ni sifat dia adalah berbolak-balik. Macam tadi kita punya tetamu ada share kan, dia ada kawan dan kawan dia tu memang dia percayalah, dia cerita macam-macam apa semua, tapi kawan dia berpaling tadah. Dengan kata lain, baik kawan, baik keluarga, baik daripada pasangan sekalipun, sifat ataupun hati kita ni adalah berbolak-balik hatinya. Dia macam boleh flip macam tu kan. So dengan kata susah lah nak cari ataupun nak jumpa, macam susah lah ada orang nak cari ataupun orang nak macam ni, nak jumpa orang yang setia. Sekarang ni susah. Tapi sekiranya anda jumpa orang yang setia, anda perlu hargai. Dan ya betul,
ini macam kita panggil apa, pesanan khidmat masyarakat ke macam mana tak tahulah kan. Tapi apa yang kita dengan sesiapa pun jangan bagi 100% trust lah, dengan kata lainnya. Macam mana? Sebab apa? Sebab pegang kepada konsep tadi, hati manusia tu berbolak-balik kan. So kita tak tahu sesetia mana orang tu dengan kita, sefokus apa orang tu dengan kita. Macam tu. Boleh jadi ada perkara, tak semua benda yang kita buat ataupun orang tu buat kita suka, kita minat kan. So boleh jadi mungkin dia tak adalah macam apa, betray ke apa, tapi macam ada perkara yang dia buat tak suka tu, ada menyebabkan kita ni ada perbalahan, dan end up kita rasa macam orang tu tak trust kita dah. Macam tu, right? So dengan kata lain, untuk selamatkan diri anda, selamatkan hati anda, jangan letak 100% kepercayaan tu kepada orang lain. Sebab bila kita letakkan kepercayaan tu 100% kepada orang lain, dia akan mendatangkan satu kita namakan sebagai harapan. Harapan untuk dia ni stay dengan kita. Harapan untuk dia ni setia dengan kita. Harapan untuk dia ni sentiasa baik dengan kita. Harapan untuk orang ni sentiasa melayan kita dengan yang terbaik. Kan? So dengan kata lain, harapan ni mencipta ekspektasi dengan orang. Sedangkan perkara-perkara tu kita tak boleh kawal. Perkara-perkara ekspektasi tu kita tak boleh nak kawal. Sebab kita hanya boleh kawal diri kita sendiri saja. Kan? So macam mana kita nak kawal orang punya perlakuan kepada kita, sebab kita sahaja boleh kawal diri kita. So untuk selamatkan hati anda, selamatkan rasa apa yang anda rasa, so elakkan untuk percaya 100% macam tu. Tapi percaya kena ada. Macam saya cakap tadi, dalam pembinaan perhubungan, kepercayaan tu kena ada. Macam kepercayaan kepada seseorang tu perlu ada supaya adalah terbina hubungan tu. Ada perkara kita namakan sebagai bonding tu. Sebab bila nak ada bonding tu, kita kena ada kepercayaan dulu. Kan? Cuma dia tak bolehlah 100%. Alright? Semua, sebab kebanyakan orang dia silap. Bila nak pergi kepada perhubungan, dia kena bagi 100%. Betul, anda layan kepada orang tu adalah anda memberi dengan 100%. Tapi kepercayaan tu anda kena hati-hati untuk letak kepada perkara pada tempat yang sepatutnya. Macam tu. Faham, percaya boleh, dan bersederhana, dan ada limitation. Betul? Kena sederhana. Mana-mana pun, even dalam Islam pun, kita kena ada kesederhanaan tu. Dalam kita memberi, dalam kita menerima. So, apa-apa pun kita kena bersederhana. Termasuk dengan memberi kepercayaan kepada orang tu sendiri. Alright? Okay. Jana Fazli hadir. Terima kasih sebab hadir. So kita, untuk yang baru masuk, kita masih lagi menunggu. Sebenarnya tadi tetamu kita ada masuk, tapi sebabkan yelah sekarang ni waktu bekerja, dan dia sendiri request untuk kita buat ni ketika waktu dia bekerja. So dia tengah bermeeting. Dia dipanggil untuk meeting dengan dia punya boss lah kan. Right? So saya rasa saya nak macam ada engagement lah dengan anda. So ada tak yang nak share lagi apa yang anda faham tentang trust ke, ataupun apa yang anda boleh kongsikan tentang pengalaman-pengalaman anda sebelum ni yang berkaitan dengan trust. Macam tu. Siapa pernah kena betray, siapa pernah kena, ataupun saya bagi soalan lah, kot lah, ada yang nak share. Apa deal breaker kepada anda? Dengan kata lain, apa kepandangan anda? Okay, kalau orang tu buat, mesti anda dah tak percaya dah orang. Cuba sharekan. Apa kepandangan anda? Dan kalau orang tu buat, mesti anda dah tak percaya dah orang tu. Ada orang macam kalau saya, orang tu menipu. Dia kalau menipu, kita dah tak percaya dah dia. Macam tu. Ada tak yang nak share apa deal breaker kepada anda tentang isu kepercayaan ini, kan? So, kalau ada boleh share kan? Boleh kongsikan apa-apa yang anda rasa anda nak kongsikan. Menipu, ya betul. Kan? Siapa yang menipu tu, kita akan dia susah lah sebenarnya kan. Bila kita tahu ataupun orang tu, macam dengan kata lain, orang tu kantoi lah. Kantoi menipu. So kita akan macam, yelah, kita akan susah nak percaya dia dah. Macam tu. Sebab orang yang menipu ni, kan, dia
yang tak syok dia akan bagi image yang tak elok lah pada orang tu. Contoh kan, ada orang A ni dia menipu kan. So kita ni duduk lah macam percaya apa yang dia cakap. Last kita tahu dia menipu. So lepas tu kita ada tendensi untuk tak percaya dah apa yang dia cakap. Walaupun sebetul makna pun lah dia cakap. Dia sakit sebab jujur daripada sakit sebab menipu. Captain Fight okay tak? Alright. So, biar sakit sebab jujur daripada sakit sebab menipu, betul? Kejujuran tu perit. Tapi kalau kita... Tapi itulah, in order untuk deal dengan kejujuran tu bukan benda simple tau. Macam, ada orang dia takut. Dia takut. Tak apalah, menipu je. Yang penting aku tak sakit. Dengar apa-apa ayat kau. Tapi ada orang dia tak boleh. Kalau macam saya sendiri, saya tak boleh kalau orang tu tipu. Biarlah Fahid. Saya setuju dengan Captain Fahid cakap yang biarlah dia tipu macam mana pun. Tapi yang penting dia tak, biarlah dia jujur macam mana pun. Yang penting, yang penting dia tak menipu. Macam tu. Saya okey je, Kak Rin okey. Saya cuba untuk okey. Sebab saya masih lagi menantikan saya punya pasangan ataupun saya punya partner untuk live hari ini. Kan? Saya dah ucapkan terima kasih kepada orang-orang yang masih lagi menanti dekat dalam kita punya live hari ini. Dan alright, untuk macam mana kita nak deal dengan perasaan trust ni. Sebab trust ni dalam dunia counselling, trust ni penting. Dan dalam contoh saya share pasal career counselling tu sendiri, kan, bila dalam counselling adalah tunjang dia adalah trust, kan. Sebab kalau klien tak trust kita, diorang takkan cerita. Macam tu. Diorang takkan beritahu apa yang diorang rasa diorang nak diorang nak share ataupun apa masalah diorang, kan. So dengan kata lain, trust tu antara foundation yang sangat penting dekat dalam khidmat counselling. Macam tu lah. So dan juga kalau anda rasa anda macam tak boleh nak percaya anda punya counsellor, there is nothing wrong with you pun. It's something yang counsellor tu kena work on lah. Macam mana dia nak grab the trust supaya dia dapat bantu anda. Dan anda perlu percaya orang tu ataupun counsellor tu untuk bantu anda. Macam itulah, kan. Untuk penerokaan dan sebagainya, itu adalah tugas counsellor. Sebab ada je macam klien-klien saya cakap macam mana nak saya tak tahu cerita macam mana. Jangan risau. Kalau datang sesi counselling, jangan risau. Sebab untuk teroka, untuk tahu nak macam orang panggil istilah kasar dia, korek lah isi hati anda tu adalah tugas tanggungjawab kaunselor. Macam tu, right? Dan ada je orang cakap kat sini macam susah untuk kita percaya orang. Lagi-lagi kaunselor, mungkin sebab dia mungkin ada bad experience dan sebagainya, kan. Tapi tak adil lah untuk anda pukul rata semua. Sebab tak semua kaunselor tu macam tu, right? Dan kaunselor ni macam ubat juga, kan. Ada ubat tu okey pada anda tapi tak okey pada orang lain, macam tu. So kalau cukup ada sekadar orang yang mampu untuk bertahan ataupun mampu untuk mendengar apa yang anda cuba kongsikan, itu pun dah memadai. Itu pada saya lah. Sebab saya sendiri pun it's not that easy tau untuk find a counsellor untuk kita dengar ataupun fokus apa yang kita nak cakap ataupun kita kongsikan lah, macam tu, right? Okay. Right. So kita masih lagi menunggu. Dia kata dia ada meeting tergempar. So kita tak tahulah meeting tergempar yang macam mana. So kita cuba untuk nantikan apa yang ada dari kita nantikan kita punya tetamu. Dan untuk yang baru masuk, saya minta maaf. Sebab kita punya tetamu dia keluar untuk pergi meeting. So anda bersama dengan saya. Sekiranya anda ada apa-apa yang anda rasa anda nak kongsikan ke apa ke, anda boleh kongsikanlah berkaitan dengan trust issue ini ataupun nilai sebuah kepercayaan, macam tu, right? So ada tak kat sini yang macam nak kongsikan ataupun macam mana agak-agak macam mana kita nak bezakan orang tu boleh percaya ke tak? Ada orang guna body language, ada orang guna itu, guna ini. Kalau anda sendiri, macam mana anda nak
anda nak bagi sign, oh dia ni boleh percaya kot, oh dia ni tak percaya. Apa sign-sign anda ataupun apa yang anda boleh, ataupun anda, yelah kita tak boleh percaya orang yang suka-suka. So apa yang anda buat untuk anda ni, oh dia ni boleh percaya, oh dia ni tak percaya. So apa antara perkara yang membuatkan orang tu boleh dipercayai? Boleh kongsikan tak? So ada yang sudi nak kongsikan? Sementara yang kita nak tunggu tetamu kita masuk kembali. Ada tak yang nak kongsikan macam mana anda boleh percaya seseorang? Adakah sebab ayat dia? Adakah sebab rupa dia? Adakah sebab apa? Latar belakang keluarga dia? Apa yang menyebabkan anda percaya orang tu? Agak-agak. Dia tak nak share? Ke korang memang susah nak percaya orang? Saya tak tahu macam mana. Oh tak apalah, rasa macam dah berhubung tu. Okey lah, percaya je. Macam tu. Ke macam mana? Ada tak? Share. Oh, saya ada jumpa satu soalan dekat dalam kita punya Google Form, macam menarik juga. Dia kata, macam mana nak pujuk hati jangan terlalu risau tentang masa depan. Alright. Kerisauan tentang masa depan is something yang kita tak boleh kawal. Alright. Macam mana nak pujuk hati supaya jangan risau. Macam mana nak pujuk hati kita supaya kita tak risau. Okay, antara perkara yang kita boleh buat supaya kita tak risau tentang masa depan adalah anda macam contoh kan, kita kena bezakan perkara yang anda boleh kawal dengan perkara yang anda tidak boleh kawal. First, itu anda kena clarify dulu. Contoh perkara yang anda boleh kawal adalah anda punya behavior sekarang, anda punya pemikiran sekarang, anda punya perlakuan anda, aktiviti anda sekarang, itu anda boleh kawal. Macam tu. Tapi perkara yang kita tak boleh kawal, contohnya apa ekspektasi orang pada kita, apa kerjaya masa depan kita, apa perasaan orang pada kita. Macam tu. Kadang-kadang kita dah buat baik dah. Kita dah buat yang terbaik, kita dah buat baik, tapi ada je orang yang tak suka kita. Macam tu. Ada je orang yang macam tak puas hati dengan kita. So itu adalah perkara-perkara yang kita tak boleh kawal. So kadang-kadang kerisauan ni datang sebab kita fokus kepada perkara-perkara yang kita tak boleh kawal tadi. Kita fokus macam mana kalau ni. Macam mana kalau orang tu tak suka aku. And then kita tak buat apa-apa. Macam tu. So dengan kata lain, sekiranya anda untuk kurangkan rasa risau dalam diri anda. Sekejap, macam mana soalan tadi? Macam mana nak pujuk hati dalam masa depan. So mungkin untuk pujuk hati tentang masa depan tu adalah relate dengan kita fokus kepada perkara yang kita boleh kawal dengan tak boleh kawal tadi. So contoh apa perkara yang anda boleh kawal tentang masa depan adalah, yelah masa depan ni something yang kita tak boleh nampak, betul tak? Kita tak boleh nampak apa yang akan jadi dengan kita 10 tahun akan datang. Even esok pun kita tahu apa yang akan jadi pada kita. So apa yang kita boleh kawal adalah kita rancang dulu perkara yang kita boleh buat untuk masa depan. So macam saya rancang untuk saya bekerja untuk certain company ni berapa lama. Untuk company ni berapa lama. Apa yang menyebabkan saya kena stay dekat situ. Apa yang menyebabkan saya boleh berhenti daripada situ. Dengan kata lain, anda kena bina anda punya why anda. Apa sebab anda lakukan perkara itu? Apa sebab yang anda bertindak sedemikian untuk laksanakan benda tu pada masa yang akan datang. Contoh, saya bagi contohan masa depan relate dengan kerjaya contohnya. Contoh anda rasa risau, alamak macam mana kalau kerjaya depan ni tak menjamin untuk aku simpan duit sedemikian. So, apa yang anda boleh buat untuk kurangkan rasa risau itulah anda keluarkan ataupun anda senaraikan perkara yang anda boleh lakukan untuk mencapai matlamat anda tadi. Instead of fokus kepada risau, anda buat something yang anda boleh generate anda punya ataupun kurangkan
rasa kerisauan anda tentang perkara yang tak boleh kawal tadi. Macam tu contoh tentang kerjaya. So kerjaya tu anda kena buat apa untuk anda career development anda. Anda duduk situ berapa lama kan? Apa pro and cons anda stay dekat situ, macam tu. So benda-benda yang macam tu yang kita akan, bila kita keluarkan perkara yang berserabut dalam otak kita, kita keluarkan perkara yang selalu mengganggu kita dekat dalam otak, dia selama kelamaan dia akan membantu kita untuk kurangkan rasa risau tu juga. Sebab saya pun manusia. Even saya kaunselor, saya pun ada kerisauan saya tentang perkara yang kita tak boleh ingini. Contoh, kan, antara kerisauan saya pagi tadi adalah saya risau macam mana kalau petang ni punya live tak jadi. Macam tu, right? So, saya risau perkara yang kita tak boleh kawal tu jadi. Contoh, perkara yang kita tak boleh kawal adalah contoh tetamu saya tak ada. Tak ada sekarang sebab dia pergi meeting. So, apa yang saya buat adalah saya ada backup plan. Saya buat perancangan tentang apa yang, contoh saya tak dapat respon daripada viewers, mungkin viewers malu dan sebagainya. Saya ada perkara-perkara yang saya senaraikan dekat saya punya notes dan juga saya punya laptop untuk saya baca supaya saya punya tetamu tak adalah macam tertunggu-tunggu apa yang buat live kat sini kan, apa yang ada dan sebagainya. So benda-benda macam tu yang kita boleh kurangkan sikit supaya kita boleh bersedia. Sebab kadang-kadang kita risau tentang masa depan sebab kita tak bersedia tentang perkara yang mungkin akan terjadi. So setakat yang kita boleh fikirkan apa kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi, so kita cuba prepare, kita buat preparation awal. Macam tu. Sama juga dengan kerjaya. So sekiranya anda risau tentang masa depan, anda risau tentang kerjaya anda pada masa yang akan datang, so anda keluarkan apa yang anda boleh prepare pada masa kini supaya anda boleh bersedia pada masa yang akan datang. Macam tu. Sebab yelah, faham je, logik je kalau anda ada rasa risau-risau tu. Sebab dengan adanya perasaan risau tu, hikmahnya Allah datangkan perasaan risau tu kepada kita adalah yang mana kita boleh lebih bersedia tentang perkara yang akan jadi. Cuma yang salah, sekiranya perasaan risau tu ada tapi anda tak buat apa-apa. Anda tak ada lakukan perkara yang boleh mengurangkan rasa risau anda. Itu yang salah, right? So bagi-bagi pada sesiapa yang ada rasa risau, rasa serabut kan. So benda-benda macam tu yang anda kena kawal ataupun anda kena perbetulkan anda supaya anda lebih bersedia, macam tu, right? So itu antaralah perkara yang kita boleh fokuskan. Okay, saya rasa soalan ni menarik, right? Soalan daripada Ahmad ataupun Go. Antara tu lah, sekejap 1, 2, 3, 4. Daripada Go, alright? So dia cakap macam ni, macam mana nak pujuk perempuan yang mimpi kita curang dalam mimpi? La ilaha illallah. Ceritanya minggu lepas isteri saya mimpi yang dia nampak saya dengan perempuan lain dalam mimpi. Lepas tu terus bangun daripada tidur tu, dia terus merajuk senyap je. Saya rasa pelik lah sebab tiba-tiba isteri saya ni senyap je. Saya tanyalah kenapa. Lepas tu dia cakap awak tahu tak, dia cakap awak tahu salah awak apa. Lepas tu bagilah saya penyelesaian untuk masalah ini. Oh my god. Alright, yang first, ini saya rasa saya perlukan bantuan saya punya viewers. Agak-agaknya lah apa yang nak kena buat kalau macam kita punya pasangan mimpi kita ni curang. Alright, so mimpi. Alright, so apa yang kalau penonton jadi dekat tempat yang bagi feedback ni kan, apa dia kena buat? Agak-agak kalau pasangan anda mimpi anda curang, so apa yang anda buat? Ada yang nak sharekan tak? Ataupun mungkin ada yang dah ada pasangan ke suami isteri sebab saya belum kahwin lagi. Kan? Yang boleh sharekan apa nak buat kalau pasangan duk fikir, duk serabut tentang pasangan saya ni curang lah sebagainya. Ada tak? Ada tak yang nak sharekan tentang sebab dia serabut sebab dia punya isteri dia mimpi dia curang. Agak-agak apa yang nak buat? Abang kena bawa dia shopping tu. Mungkin kena bawa shopping. Ada lagi yang nak kongsi kan?
Macam mana abang ni nak buat? Sebab dia punya bini mimpi yang dia ni curang. Agak-agak. Ada tak yang nak kongsikan? Tapi ini pandangan peribadi. Ya betul. Apa shopping tu antara perkara yang penting. So walaupun soalan ni nampak macam main-main, tapi saya rasa it's something yang we need to take it seriously lah. So mungkin perkara tu boleh jadi benda tu memang betul-betul berlaku kan. So dengan kata lain, sekiranya dia terbawa-bawa dengan mimpi tu, dia akan mengganggu lah. So dia tak nak. Macam dari segi apa yang dia share ni, Abang Go ni cakap memang dia mengganggu lah sampai tak nak bercakap dengan husband dia dan sebagainya kan. So dia tak syak. So takut benda tu akan mengganggu perhubungan dia. So dengan kata lain, sekiranya ini pandangan sebab saya sebagai seorang perempuan, saya belum kahwin, tapi mungkin ada yang dah kahwin nak share kan mungkin lebih baik lah kan. So biasanya perempuan ni dia perlukan kata-kata yang boleh dia percaya dan dia yakin. Macam tu, right? So antara perkara tu mungkin Abang Go ni perlu buat something supaya ataupun cakap something. Yang penting cakap dulu. Cakap yang perkara ni bukan perkara yang kita boleh fokuskan sangat sebab dia melibatkan mimpi, dan mimpi tu bukan betul kan, mimpi tu mungkin mainan tidur kan. So boleh tanya juga apa yang jadi dekat dalam mimpi tu sampai kan dia terganggu sangat. So mungkin jawapan dia ada variety. Jawapan dia sebab kita tak boleh expect jawapan-jawapan seseorang kenapa dia mengganggu tau. Sebabnya ada orang bila ada masalah, kita expect dia akan fikir macam ni. Tapi rupanya dia fikir macam ni. Contoh pasal suami abang tadi tu kan. Suami abang tadi, dia fikir dia rasa antara perkara yang mengganggu dia adalah sebab dekat dalam tu dia punya perempuan tu lebih cantik, mungkin lebih lawa. So bila dia tahu jawapan tu, anda sebagai suami, anda kena tackle lah balik, ambil hati isteri. Macam tu. Kena pujuk dan yakinkan. Jangan ignore nanti isteri lagi merarat ketakutan dia. Betul. Nampak macam main-main tentang isu mimpi. Husband curang. Tapi boleh jadi perkara tu membuatkan dia overthinking. Kan? Bila dia overthinking yang tu yang sebab sampai tak bercakap dan sebagainya. So it's something yang serious lah dengan kata lainnya. So mungkin yang menulis ni perlu yakinkan isteri dia. Tapi cara kita nak yakinkan orang adalah dengan bertanya kan. So macam antara soalan yang boleh anda tanya adalah apa yang mengganggu sangat kan. Apa yang boleh ataupun boleh cakap ataupun boleh tanya tentang apa yang abang boleh buat untuk dapatkan ataupun betulkan balik apa yang tak betul. Boleh jadi sebab mimpi ni something yang dia relate dengan kita punya kehidupan seharian. So boleh jadi dia rasa insecure dengan diri dia. Dia rasa rendah diri dengan diri dia. Dia duduk kat rumah, dia jadi suri rumah kan. So dia rasa macam husband dia akan buat something yang kat belakang-belakang ke apa ke kan. So bila kita mendengar, this is what we call it as effective communication. Yang mana kita cuba berkomunikasi. Communicate bukan melibatkan kita cakap apa yang kita rasa je. Dia effective communication ni kita comprehend dengan baik apa yang orang tu cerita dengan kita. So dengan kata lain, anda sebagai suami, saya nampak anda punya effort untuk faham isteri anda kan. Walaupun benda tu anda rasa macam tak logik je, mimpi curang pun. Manalah betul kan. Tapi kalau dia sampai mengganggu, maksudnya betul-betul dia mengganggu. So take it seriously. So mungkin ada perkara yang sampai apa yang jadi, macam saya cakap tadi, ada perkara dalam real life dia yang menyebabkan dia terganggu ataupun sampai masuklah dalam mimpi tu kan. Mungkin dia ada insecure, mungkin dia ada rasa macam dia rendah diri, mungkin dia rasa dia terlampau penat menjadi isteri, mungkin dia ada peristiwa-peristiwa tertentu dia salah faham tentang action suami dia. Macam tu. So benda-benda macam tu kita kena clarify dulu. Jangan terus hentam, terus cakap. Sebab ada orang bila isteri cerita yang dia kata, bang saya mimpi abang curang malam tadi kan. Dia cakap mainan tidur je tanpa perlu clarify. Sedangkan benda tu sebenarnya mengganggu dia.
So untuk kita communicate kan, bukan kita bagi tahu saja. So kita kena communicate tu betul-betul efektif, comprehend betul-betul apa masalah dia. So kita tanyalah, kenapa, apa yang abang buat dekat dalam mimpi tu. Lepas tu tanya, kenapa sampai mengganggu, kenapa sampai tak nak bercakap dengan abang. Cakap macam tu, tanyalah dia. Ataupun boleh juga tanya, okey, apa yang abang boleh buat. Sebab anda biasanya lelaki ni dia solution oriented. Dalam live sebelum ni saya ada kongsikan juga, dia social oriented ni, dia tak nak dah macam tak straight to the point. Kalau perempuan dia suka belok-belok kan bila cerita, tapi lelaki dia suka straight to the point. So bila anda dengar anda masalah dia, mungkin tanya, cakap okey, apa yang abang boleh buat untuk kurangkan rasa risau awak. So mungkin ada dia punya jawapan tiba-tiba macam jawapan Captain Fight tadi. Okay, jom kita bawa pergi shopping. Shopping tu bukan main-main pun, mungkin spend time masa bersama. Macam tu, right? So benda-benda macam tu yang kadang-kadang dia akan menghidupkan lagi perhubungan tu. Macam tu. Sebab saya, macam tu saya cakap, saya belum kahwin. Tapi itu antara ilmu yang biasa orang share. Orang-orang yang dah kahwin share dengan saya macam mana dia nak hidupkan kembali perhubungan tu. Macam tu. Saya rasa perkara-perkara macam tu yang akan dapat membantu kita agar kita dapat lebih baik. Macam tu. Menjaga perhubungan tu dengan lebih baik. Alright. So ada tak yang lagi rasa, ataupun siapa kat sini pernah mimpi, mungkin dia ada pasangan, lepas tu dan dia mimpi pasangan dia tu curang. Lah, siapa kat sini pernah mimpi benda tu? Honestly saya pernah. Saya pernah mimpi. Tapi saya awalnya honestly saya terganggu juga sebenarnya. Saya macam, alamak, kenapa dia curang dekat dalam tu? Macam tu. Dia macam kenapa? Dia macam cerawut. Tapi benda tu kita kena kawal lah. Something ni yelah mimpi je pun kan. Itu pada pihak saya. Tapi kalau pada mungkin saya ada pasangan ketika itu, pasangan perlu clarify lah benda tu supaya ditenangkan dan sebagainya, supaya benda tu tak adalah mengganggu sampai ke sudah. Alright. Okay, itu antara persoalan. Dan saya masih lagi saya menanti saya punya pasangan, saya punya partner untuk masuk. Alright, so saya assume kita cuba, kita tunggu. Tapi tak apa, anda bersama dengan saya tak nak bazirkan masa anda lah kalau anda dah sudi masa join saya punya live kan. So kita tetap akan layan. So saya akan jawab saya punya persoalan-persoalan yang dihantar dekat kita punya Google Form ni dengan capability yang saya ada. Alright, saya pergi satu persatu lah kan. Alright, so kalau ada siapa-siapa yang macam nak share ataupun nak tanya, just tanya, okay? Alright. So insyaAllah saya cuba layan satu persatu. Okay. Okay. Bahasa Inggeris. Dia kata macam ni. I had serious trust issue. One thing my husband did was being patient. He knew what I went through and was transparent with me. He made it clear he hates cheating. Even it's portrayed in TV shows, he will stop watching it. Now 3 years together, I feel so comfortable with him. Ni antara feedback yang positif lah, yang mana dia punya pasangan bagi tahu yang dia ada macam serious trust issue dan dan apa dia punya husband buat adalah being transparent. Ini yang saya kongsikan tadi, yang mana bila kita dengan pasangan untuk mendapatkan effective communication, you need to be transparent with your partner as well. Tak kisahlah husband ke bukan husband ke, anda perlu jadi transparent. Anda kena bagi tahu apa yang anda sedang lalui. Sebab kadang-kadang perempuan lah, terutamanya perempuan. Saya cakap daripada pihak saya sebagai seorang perempuan juga. Kadang-kadang kita sebagai perempuan ni, kita tend untuk kita assume things. Kita assume yang orang ataupun husband kita boleh faham kita. Kita assume yang orang boleh faham kita through our hint communication. Macam, alah aku nak bagi hint, takkan semua benda aku nak cakap. Macam tu perempuan. Itu memang perempuan punya perangai. Tapi bila dalam berpasangan, kita tak boleh nak expect orang faham kita macam mana kita nak expect orang tu faham kita.
So macam mana kita nak bagi orang faham kita, ada dengan kata lainnya kita kena cakap lah kan. Mungkin ya betul, takkan semua benda nak cakap. Betul, saya pun ada rasa je benda tu. Saya rasa kadang-kadang macam kalau cakap lah, semua benda nak cakap, semua faham sendiri kan. So tapi tak semua benda kita kena assume orang tu boleh je faham kita. So ada benda kita kena explain satu persatu, dan anda rasa ketika, dan anda kena aware yang mana anda, untuk anda anda dapatkan kepercayaan tu, anda kena transparent dengan orang. Macam tu, right? Anda kena make sure orang tu betul-betul fokus dengan anda. Macam tu. Boleh percaya anda, sebab kita nak dapatkan trust. So anda kena transparent lah. Kena bagi tahu apa yang sebenar. Jangan menipu. Macam tadi ada yang share kan, antara perkara yang menyebabkan dia tak boleh trust orang tu adalah dia menipu. So in order untuk tidak nampak menipu, anda kena transparent lah, jujur dengan perasaan anda. Betul, kejujuran tu tak semua benda yang macam mana kita kata tak semua benda jujur tu adalah perkara yang baik. Atau bukan, maksudnya perkara yang macam sedap lah didengar. Ada perkara-perkara jujur tu macam pahit untuk kita telan. Tapi okey lah, berbanding kita dapat perkara yang macam, yelah, manisnya penipuan berbanding pahitnya kejujuran. Gitu kot. Kan? So, dengan kata lain juga, tak kisahlah anda ada dengan pasangan ke, anda dengan family ke, anda kena betul-betul jadi transparent. Anda kena bagi tahu apa yang anda sedang lalui supaya orang boleh faham anda. Anda tak boleh expect orang untuk faham anda daripada A sampai Z, sedangkan anda bercerita pun belum tentu orang faham. Ini kan pula awak tak cerita apa-apa. Macam mana orang faham? Orang bukan tukar dilik. Macam tu. So, untuk galakkan ataupun belajar, sebab communication ni adalah skill kan, dia kemahiran. So bila kita katakan kemahiran ni, benda yang kita kena buat adalah kita asah skill tu, asah kemahiran tu. So dia perkara yang kita kena sentiasa perbaharui agar kita dapat kemahiran komunikasi tu dengan lebih baik pada masa yang akan datang. Macam tu, right? Okay, so saya teruskan lagi. Saya suka tadi yang mana dia kata dia perlu jadi transparent. Macam tu, right? So, terima kasih yang sudi masuk, yang masih lagi bertahan sampailah sekarang. Kan, sepatutnya masa yang saya ambil bersama dalam live ni adalah sampai 5.30 sahaja. Tapi saya masih lagi tunggu. Saya ada kemungkinan, saya rasa saya punya tetamu takkan masuk dah, kan, sebab yelah, kita faham lah komitmen dia sedang bekerja dan sebagainya. Tapi tak apa, alhamdulillah saya masih lagi ada orang-orang yang depan saya ni yang sudi untuk masuk live hari ini. Alright, okay. Menarik ni, dia cakap macam ni: trust is a choice. It's not something you magically feel. You wake up every day choosing to trust someone. Knowing that there is someone who helped me to feel more control and safer, therefore more confident to trust. Macam tu. Mungkin dia ada support system yang kuat kot. Yang mana untuk tapi saya suka frasa yang mana trust is a choice. Yang mana kita nak percaya kepada seseorang itu adalah pilihan kita. Pilihan kita macam mana untuk kita dapatkan kepercayaan seseorang. Macam tu. Pilihan kita untuk kita sebab dia bukan kepercayaan ni bukan perkara yang tiba-tiba dapat tau. Perkara yang macam tiba-tiba yang anda akan dapat macam, oh aku percaya dia. Tak. Dia proses dan dia perlu ambil masa. Dan untuk percaya itu adalah pilihan kan. Saya ada macam, saya tak ingat lah. Saya rasa ada orang cakap dengan saya dan perkara itu adalah quote daripada Patrick kepada SpongeBob. Kan. Dia kata untuk anda, untuk percaya anda adalah pilihan, tapi untuk apa ayat dia saya tak ingat lah. Tapi kalau ada ingat yang SpongeBob, Patrick cakap dekat SpongeBob, tolong boleh cakap lah kan. Boleh utarakan. Dia macam yang saya tak ingat lah. Dia ada cakap macam ni. Untuk membuat anda percaya
untuk mempercayai anda adalah pilihan, tapi membuat anda dipercayai oleh saya adalah pilihan anda. Macam tu lah lebih kurang. Saya tak ingat lah. Tapi dia macam sedap lah dia punya quote. Dengan kata lain, mempercayai orang tu adalah pilihan kita. Kita nak percaya dia dah tipu seberapa banyak kali, dia dah betray seberapa banyak kali pun, nak pilih atau nak percaya ataupun tidak tu pilihan kita. Sebab kan ada macam saya rasa macam rapat dengan jiwa pendengar semua adalah tentang berpasangan kan. Kalau dalam berpasangan ada orang macam dia dah pasangan dia dah buat salah banyak kali tapi dia still percaya. Kadang-kadang bukan sebabkan ada attachment sangat pun, tapi sebabkan dia pilih untuk percaya. Macam tu. Ada orang bila dah sekali dah orang tu menipu, dia dah tak percaya dah. Macam tu. Mungkin sebab pilihan dia adalah untuk tidak percaya orang tu dah. Macam tu. So dengan kata lain, untuk anda mempercayai seseorang adalah pilihan anda sendiri. Anda percaya pada seseorang selain daripada pilihan anda sendiri sebab anda pilih. So itu adalah risiko yang anda kena hadap juga. Okay. Alright, so anda tak boleh nak 100% salahkan orang sekiranya orang tu betray anda. Macam saya cakap awal-awal tadi dalam live, hati manusia ni bolak-balik. So kalau tiba-tiba ada satu masa tu anda pilih untuk percaya, itu adalah antara risiko yang anda kena hadapi supaya sakit itu, dan kalau anda aware itu adalah risiko yang anda hadapi, so anda tak ada terganggu ataupun anda punya, kita panggil damage tu tak adalah sebesar seperti yang anda mengharapkan ataupun sebesar harapan anda. Alright, so hati-hati. Okay, ada lagi yang kongsi dekat sini. Okay, ni menarik. Okay, dia kata macam ni. Pernah bekerja dalam sebuah syarikat Bumi Putra selama 7 tahun. Kita telah membeli impian bos, cakap kita boleh pergi jauh. Kita pulun, tak ada Allah, PKP datang. Kena berhenti. Bila cari kerja lain tak lepas sebab kita tak ada sijil apa-apa. Sedangkan masa kerja dekat syarikat lama ni, kita dah macam orang penting syarikat. Saya sangat menyanjungi bos lama saya, tapi bila terjadi macam ni, rupanya baru saya sedar semua saya buat sekadar kebaikan sebelah side saja, bukan untuk saya. Jadi sekarang saya dah malas untuk kerja untuk orang dan tak mungkin akan bekerja dengan orang lain sebagai staff. Saya juga sangat skeptikal dengan bos-bos yang nampak filantropisnya. Sebab tu hanya untuk untung sebelah pihak diorang sahaja. Oh my god. Berat ni. Dia kata dia dah kerja selama 7 tahun. Alright, dia dah kerja kira lama lah kan. 7 tahun tu lama. Lama sangat kan. Ada orang 2-3 tahun dah berhenti dah. Tapi ni 7 tahun. Okay. Dia 7 tahun. Lepas tu dengan kata lain dia ada kesetiaan yang tidak berbelah bahagilah kepada bos dia. Lepas tu dia cakap dan dia adalah orang penting kat syarikat. Okay, dia adalah orang penting kat syarikat. Dan dia juga, dia cakap dia menyanjungi, maksudnya dia respect lah dia punya boss. Okay, lepas tu tapi dia sedar rupanya kebaikan sebelah side je, bukan untuk dia. Maksudnya dia kena betray dengan bos dia sendiri, bos yang dia percaya. Okay, lepas tu sekarang saya dah malas dah kerja dengan orang. Lepas tu saya dah tak nak jadi staff, saya tak nak kerja dengan orang dah. Macam tu. Sebab mungkin rasa fobia kepada bekerja dengan orang kot. Kan, bila dia bekerja dengan orang, dia rasa betray. Kena betray. Alright. So, mungkin saya rasa dia share saja. Tapi dengan kata lain, dia punya trust ni adalah berkaitan dengan rakan sekerja dia ataupun dia punya boss. Macam tu, right? So dekat sini bila kita nampak isu macam ni, yang pertama adalah isu ni kita boleh nampak dia mengganggu kehidupan seharian, yang mana anda perlu bekerja untuk cari nafkah, anda perlu bekerja untuk anda survive. Tapi rasanya tak adil anda hukum diri anda sendiri atas kesalahan yang orang buat pada anda. Macam tu. Tu yang pertama. Yang kedua,
untuk berkaitan dengan career, betul, past is past kan. Saya kembali. Okay. Alhamdulillah saya punya tetamu dah masuk. Okay. Selamat datang, Cik Doni. Saya dah lama tunggu anda. Saya minta maaf sangat-sangat Tak apa, saya faham. sebab ada pertinggihan, ada urgency meeting tadi berkaitan Tak apa, dengan saya faham. So, saya banyak, tadi bila saya dengar penonton, saya banyak fokus kepada respon penonton dan juga saya baca feedback penonton lah. So, saya rasa saya nak share dengan Doni lah, alang-alang kan. Ada dapat feedback, nama dia Abang Kacak. Okay. Dia cakap macam ni. So, saya share dengan Doni semula. Right. Okay, dia kata pernah bekerja di sebuah syarikat Bumi Putra selama 7 tahun. Lepas tu kembali dan telah membeli impian bos. Cakap kita boleh pergi jauh. Kita pulang punya bulan, tak ada Allah, PKP datang. Kena berhenti. Bila cari kerja lain tak lepas sebab tak ada sijil. Alright, sedangkan masa dekat tempat lama kita dah macam orang penting. Saya sangat menyanjungi bos saya. Tapi bila terjadi macam ni baru saya sedar semuanya adalah kebaikan sebelah pihak saja. Bukan untuk saya. Jadi, kira dengan kata lain, yang men-share ni dia rasa terananya lah mungkin. Dia rasa terananya. Jadi sekarang saya malas nak kerja dengan orang dan tak mungkin nak bekerja dengan orang lain untuk staff. Mungkin juga ayat ni dia kata dia fobia kot. Mungkin dia fobia untuk bekerja dengan orang kan. So kita nampak sign dekat sini macam dia dah mengganggu kehidupan seharian dia. So bila dah ada nampak ni, dengan kata lain anda perlu dapatkan counselling lah kan. Right, so saya teruskan. Saya juga sangat skeptikal dengan bos-bos yang nampak filantropis ni. Filantropis ni adalah orang yang suka nampakkan side positif dalam apa perkara yang dia buat. Lepas tu sebab tu hanya untuk untung sebelah pihak diorang sahaja. Right, tadi saya ada share kan dengan penonton yang mana untuk kita untuk berkaitan dengan macam pergi kepada yelah, saya punya respon tadi adalah mungkin trauma ataupun fobia bekerja dengan orang. So untuk respon Doni sendiri, macam mana kita nak deal? Yelah, macam sebelum ni perhubungan kita adalah perhubungan dengan relationship, perhubungan dengan orang sekeliling. So kalau macam Doni sendiri untuk situasi orang ni lah, apa yang Doni boleh sarankan ataupun apa yang Doni faham tentang situasi dia? Okay, so untuk situasi daripada komen daripada kita punya ni lah berkenaan dengan mungkin pengalaman dia yang memberi kesan kepada dirinya lah. Okay, so kita faham macam saya katakan tadi, macam kita borakkan pada awal tadi. Before that, saya minta maaf pada semua, tadi ada urgence. So insyaAllah mungkin kita akan terdrag sikit lah kita punya podcast pada hari ini. Alright, berbalik kepada soalan tadi tu adalah yang pertama. So dia telah bekerja selama 7 tahun dan dia kata telah membeli orang kata kalau dalam konteks kita sekarang ni membeli kepercayaan bos sendiri. Tapi at the end bila sesuatu yang datang yang macam kita tak boleh nak kata kita nak salahkan takdir, okey. Kita tak boleh nak katakan macam okey, but even though because of PKP, because of COVID hari tu pun kita tak tahu benda tu, yang kita tak jangka. Okey, dan saya rasa bukan abang sajalah yang terkesan, malah ramai lagi lah yang terkesan. Okey, and yang kita faham pada ketika itu hampir semua sektor ekonomi kita agak lumpuh lah, orang kata kan, agak lumpuh, dan ramailah yang diberhentikan dan sebagainya. Okey, cuma apa yang saya kata, selama 7 tahun dia telah bekerja di sebuah syarikat itu, dan kita faham ada kalanya kita telah menunjukkan something dan orang akan memberikan pengharapan kepada kita. Cuma mungkin kita terlalu, bukanlah nak kata terlalu berharap, mungkin kita meletakkan pengharapan bahawa maybe the next day akan ada something yang dapat daripada kita. Seandainya, kalau sebagai contoh lah, saya tidaklah nak menyalahkan komen kita ni, cuma kalaulah seandainya bos itu telah mempercayai 100% berkaitan dengan usaha dan juga cara kerja kita, saya rasa tak perlu untuk ambil tempoh yang lama. Mungkin dalam 5 ke 3 tahun tu, and then dia akan letakkan the trust kepada kita lah, berkaitan dengan pekerjaan tu. Cuma
kalau seandainya macam tadi daripada komen tu dia dah, orang kata dia mungkin dah trauma bila dia dah from that tempat kerja dia, and then dia pindah tempat kerja lain, sukar untuk dirinya mendapatkan mungkin pekerjaan yang mungkin sama dengan dia, sebab mungkin dia tak ada kelayakan yang setimpal dengan perkara tu. Tetapi apa yang boleh saya katakan, dalam tempoh 7 tahun itu, even though kalau dia tiada sijil ataupun dia tiada kepakaran, kita faham kan, tetapi sebenarnya dia dah ada pengalaman. Okay, dia dah ada satu pengalaman yang sangat, orang kata sangat rich lah. Okay, dalam tempoh 7 tahun kot. So kalau tempoh lama tu kita dah memang macam ni, dah tabik lah, sebab dia ada pengalaman yang mungkin kita tak ada. Right? Cuma mungkin dari segi macam sekarang kita faham, dalam segi pekerjaan semuanya ada kelayakan, semuanya ada ada benda lah yang kita nak tacklekan benda tu. So seandainya kalau contoh dia mungkin dia takut ataupun dia tak yakin untuk bekerja bersama dengan orang, dalam tempoh 7 tahun dan juga pengalaman yang dia ada tu, sebenarnya dia boleh gunakan itu sebagai satu pendorong untuk dia, ataupun mungkin dia boleh jadikan itu sebagai punca rezeki kepada dirinya. Okay? Tapi saya juga mungkin boleh setuju dengan apa yang Nurin katakan tadi, mungkin dia perlu mendapatkan sesi counselling lah, sebab dia macam telah menjudgekan tu. Kita mungkin tak faham, kita mungkin dia dah terlalu berharap. Sama lah macam kita pun, kalau kita berharap dengan sesuatu perkara dan kita mengharapkan perkara itu akan menjadi realiti, tetapi sebaliknya ia tidak menjadi realiti, so kita pun akan mengalami perkara yang sama. Tapi takkanlah kita nak dalam kehidupan kita memang letakkan pengharapan macam tu. Yang penting, yang pertama, untuk kita nak berjaya, kita kena ada usaha kita sendiri. So for me, untuk that person, 7 tahun itu sebenarnya dia dah kaya dengan pengalaman. Even though kalau dia tak dapat rezeki di tempat yang lain, based on that pengalaman tu, sebenarnya dia boleh come out with satu, orang kata apa daripada situ dia boleh createkan untuk dirinya. Ataupun sebenarnya dalam tempoh 7 tahun tu sebenarnya dia ada kelebihan dirinya, tetapi mungkin dia sedar ataupun tak sedar sahaja. So macam saya tertarik tadi apa yang Doni cakap, mungkin dia ada kelebihan cuma tak sedar. So macam ni tau, manusia ni kadang-kadang bila kita tengah ada masalah kan, lagi-lagi masalah tu dengan orang, Betul. kita tend untuk macam ni, kita tend untuk point out masalah tu. So kita fokus kepada masalah, fokus masalah sampai ke kita lupa ada benefit lain yang sedang menunggu kita. Alright, so dengan kata lain, bila kita fokus kepada masalah tu, kita akan jadi static. Kita dapat keluar, kita jadi stuck. Alright, so macam mungkin abang ni, sebab yang nama dia Abang Kacak ni, mungkin Abang Kacak ni 7 tahun bukan tempoh yang sekejap. 7 tahun adalah tempoh yang sangat-sangat lama untuk anda berada dalam satu company. Alright, so dengan kata lain, mungkin kalau anda nak start over, saya tahu kepayahan dia bukan senang. Yang maknanya anda dah ada attachment dengan company tu, anda dah ada mungkin ada bonding dengan company tu yang menyebabkan anda, sebab tadi ayat dia kata dia sangat-sangat kagumi dengan bos dia. So mungkin ada perkara yang tak settle dengan bos dia. So itu perkara yang kita boleh fokuskan. Yang kedua adalah apa yang kita boleh belajar dengan kita punya pengalaman adalah untuk yang mungkin bukan sahaja abang yang komen ni, tapi kita semua, termasuk saya, termasuk Doni, yang mana apa-apa kerjaya ataupun apa-apa yang kita buat kena ada perancangan. Alright, so kita tak tahu ada perubahan-perubahan yang kita tak terjangka. Contohnya PKP tadi. PKP bukan something yang orang nak pun. PKP bukan something yang kita boleh jangka pun. So kita tak tahu apa yang jadi masa depan. So apa-apa untuk kita kurangkan rasa kerisauan kita ataupun rasa benda-benda yang mendatangkan rasa concern kita kena rancang sesuatu, at least kita ada persediaan sedikit, macam tu, right? So saya rasa dan yang ketiga, untuk macam apa yang recommendation saya dan Doni juga, saya rasa abang ni kena pergi ke counselling untuk dapatkan hikmat macam mana, sebab bukan hikmat dia dia dah dapat pekerjaan dia yang lama ataupun dia nak kena dapatkan pekerjaan dia yang yelah yang tu, tapi ada perkara yang tak settle, antaranya konflik dia dengan orang tersebut ataupun dia sendiri sampai tak ada trust dengan orang lain atau trust dengan bos-bos lain. Tu kan mengganggu anda punya kerja. So benda tu yang akan anda perlu fokuskan supaya
anda keluar daripada situasi tu. Macam tu. Dan tidak lagi menyalahkan orang lain. Orang lain salah dengan anda, itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi saya rasa tak adil untuk anda salahkan diri anda tentang kesalahan orang lain. Macam tu, right? So, apa-apa pun, moga sukses untuk abang yang bertanya ni. Kan, semoga abang dipermudahkan urusan untuk, saya rasa kalau dah 7 tahun bekerja, saya rasa orang ni dah mungkin dah sedikit berusia, dah sedikit banyak pengalaman dia kan. Orang-orang veteran lah dengan kata lainnya. So mungkin saya harap abang ni dipermudahkan urusan agar dicerahkan mata dan hati untuk melihat perkara yang lebih jelas pada masa yang akan datang, Satu insya-Allah. perkara jugalah saya nak tambah Nurin. Okey, macam tadi kita sama-sama doakan insya-Allah. Sebenarnya ada rezeki untuk abang. Cumanya mungkin dia hadir dalam masa yang dekat ataupun mengambil masa, tapi insya-Allah sebenarnya ada rezeki okey untuk abang. Cuma apa daripada pandangan saya, contohlah kalau ada adik-adik ataupun penonton yang sekarang ni dia dah involve dalam dunia kerja. Okey, for the first thing is jangan kita letakkan pengharapan yang kita berada di situ dalam tempoh yang lama, sebab kita takkan tahu the future nanti. Macam Doreen kata, okay, sebab kita ada perancangan, so kita takkan tahu sekiranya seandainya na'udzubillah kita tak nak benda ni berlaku lagi, sekiranya kalau berlaku lagi kes macam COVID tempoh hari, okay, apa yang kalau kita macam okay, aku rasa kalau betul-betul kita memang dapat, sebab sekarang ni untuk mencari pekerjaan yang tetap yang memang itu kepada yang memang tetap untuk sukar, saya faham benda tu, okay, sebab saya rasa ramai yang menghadapi perkara tersebut. Tapi sebenarnya kita jangan letak yang harapan yang kita akan okay, memang hidup mati kita at that things, okay. Tetapi kita kena berfikir seandainya, sebab kita dah ada experience like COVID, so kita ambil itu sebagai satu contoh untuk kita seandainya kalau berlaku lagi the next things, so apa yang kita akan buat, okay. So di situlah kita akan nampak the plan, perancangan kita dalam kehidupan kita, apa yang kita akan lakukan nanti, so, sekiranya the worst is coming, apa yang kita akan buat. So dan kalau seandainya kita dah bekerja, kita buat ikut kepada niat kita bekerja lah, okay. Kita dah ada tanggungjawab, kita dah ada our job description, kita follow that perkara tu, okay. Jangan kita sekarang bila kita bekerja, orang akan memberi pengharapan, perkara tu akan berlaku, orang akan memberi pengharapan, orang akan memberi something yang membuatkan kita rasa macam okay, benda tu akan memberikan satu motivate kepada diri kita. Tapi takkanlah kita nak follow at that things. Dia akan jadi kalau kita terlalu buat benda tu and then kita tak akan dapat benda tu, so benda tu akan kambus tu diri kita lah, dan kita akan down dan sebagainya, okay. Jadi untuk para pencari kerja, insya-Allah ada rezeki untuk anda. Sama-sama kita doakan, sebab kita semua ada rezeki, cuma mungkin masa dia datang dalam keadaan segera ataupun mengambil masa itu kita tak pastilah, sebab tu perancangan daripada Yang Maha Esa. Betul. Assalamualaikum Abang Haikal. Tu dia, saya rasa dia peminat ni. Peminat Abang Haikal. Untuk Kiss. Saya harap saya pronounce betul lah kan. Syakir daripada SMK Segambut. Yang ni saya punya budak ni. Saya punya budak ni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada peminat. Saya untuk Kiss saya panggil tetamu saya Doni. Kan, tapi tak apa, saya untuk formality saya bagi Daniel. Ataupun saya bukan ikut juga Haikal lah. Banyak nama kan. Banyak nama ni. Ni Syakir ni saya kenal ni. Alright, so macam antara benda sebenarnya tadi sementara saya menunggu kan Encik Doni untuk masuk kembali, banyak benda yang saya kongsikan dan tapi rugilah kalau saya kongsi, mesti saya nak dengar daripada pandangan sendiri kan. So macam kan okay, sebab saya sebelum tu saya kena minta izin lah kalau saya pinjam 10 minit sahaja untuk bersama dengan Doni. Tambahan boleh ke? Boleh, sebab apa saya tadi pun yelah, kita pun tadi macam saya katakan perkara datang kan. So kalau macam di Nurin nak ambil 15 minit pun saya tak ada masalah. Kita menggantikan balik masa saya tadi. Okey. Tadi sebab kalau boleh, sebab yelah Doni pun waktu-waktu bekerja kan. So macam penat tu saya faham je. Right, tapi tak apa. Kita harap kita tak adalah sampai ambil masa sangat. Cuma saya tertarik lah untuk nak tahu apa kalau macam
yelah kita dah share pasal kepercayaan. Kita dah tengok apa yang orang orang nak tahu daripada kita dan sebagainya kan. So kalau Doni sendiri, apa deal breaker kepada Doni? Contohlah deal breaker ni maksudnya macam ni. Uh, kalau orang ni buat, contoh saya buat lah. Saya buat something, Doni dah tak percaya saya dah. Kalau Doni apa? Apa deal breaker untuk kepercayaan daripada aspek kepercayaan? Okay. Untuk saya lah, okay, macam saya katakan tadi, saya ni untuk mengambil sesuatu kepercayaan daripada seseorang itu, dia ambil masa jugalah, okay. So macam saya ada sharekan pada awal tadi, bila mana macam saya berada di tempat kerja saya yang rata-ratanya adalah daripada remaja. So macam mana kita nak dapatkan kepercayaan mereka adalah kita akan bersama dengan mereka, berjumpa dan bertentang mata. So banyak kali lah, okay, macam tadi ada kita punya penonton kata macam bermula dengan repo, and then kita akan dapat kepercayaan tu. Cuma untuk saya lah, seandainya macam saya tidaklah meletakkan 100% kepercayaan kepada seseorang itu, okay, sebab kita tak mengenali, kita bukan ahli nujum yang boleh meramalkan, okay, daripada seseorang ni apa yang dia akan buat pada kita next thing. Cuma yang boleh saya katakan, seandainya kalaulah daripada pihak saya, seandainya kalau saya telah memberikan cara yang terbaik dari segi layanan, kepercakapan dan sebagainya, dan dia telah menerima, tetapi seandainya kalau pada ketika itu dia meminta pertolongan saya lah, so saya memberikan dan sebagainya, okay. Tapi seandainya kalau lah di pihak saya lah, mungkin kita takkan tahu kan dalam masa susah kita. So kalau lah kita meminta pertolongan sama seperti apa yang pihak tersebut minta pada kita, so kita minta juga pada seseorang itu. Seandainya kalau dia berdolak dalih ataupun seperti seakan-akan macam tidak menghiraukan ataupun mengendahkan, so mungkin pada ketika itu limit trust saya itu akan turun dah. Sebab macam ini kata, kepercayaan ni adalah satu benda yang boleh memberikan positif pada seseorang, malah boleh memberikan satu perasaan negatif pada seseorang. So kalaulah di masa-masa seseorang itu dalam keadaan yang susah ataupun memerlukan something, dan dia mempercayai kita dan kita membantu seseorang itu, tapi kalau di pihak kita, di side kita pula, seandainya kalau kita mempercayai seseorang itu yang mungkin orang kata what you give you get back, kita merasakan bahawa kalau kita beri sesuatu, kita akan dapat pulangan sama ada sama ataupun mungkin kurang banyak, tapi kita akan dapat pulangan tu. Tapi once kalau kita meminta tapi tak dapat, so benda tu akan menjadi satu, orang kata, hilanglah kepercayaan saya. Mungkin setakat itu sajalah, okay. Kalau saya macam saya boleh teruskan perhubungan, tapi mungkin tidak akan mempercayai kalau 100% untuk macam mana pada peringkat awal kita mempercayai seorang itu. Dengan kata lain, deal breaker pada Cik Doni adalah sekiranya orang tu berdolak dalih. Kejap itu, kejap ini, kejap itu, kejap ini. Dia tak ada konsisten lah dengan katanya kan. Dia tak konsisten. Macam dia ni macam mana ni nak percaya ke tak ni kan. Main tadi. So macam dah biar je. Mungkin kita akan takkan trust lah. Dan ada satu lagi sebenarnya yang saya rasa menarik time Cik Doni tak ada tadi, kita ada baca lah satu Google Form ni. Dia cakap, saya tertarik kalau untuk sudut pandang Cik Doni daripada lelaki kan. So dia ada cakap lah yang mana dia ni husband kan. Bini dia mimpi yang dia curang. Gitu. Mimpi dia curang. Lepas tu sampaikan dia macam bini dia mungkin terganggu sangat lah. Sampaikan bini dia tak bercakap dengan bini dia. So dia nak tahu lah apa yang dia kena buat. So kalau untuk persoalan kepada Doni kan. So sekiranya Doni Doni sebagai lelaki kan. Dan Doni pandangan Doni lah kalau perempuan ni cakap macam tu kan, sampai dia terganggu macam tu. Dan Doni sendiri, kalau Doni adalah suami, apa yang Doni buat? Macam tu. Okay, baik. Saya akan bercakap di side saya sebagai seorang lelaki. Baik, untuk para penonton, yang pertama, saya tidaklah nak mengata, tapi ini bukanlah dah tertuju. Cuma apa yang saya kata, kadang-kadang perempuan kita tak boleh predict apa yang akan berlaku. Betul tak? Betul. Kita takkan predict apa yang berlaku sebenarnya. Tetapi untuk kadang-kadang macam orang kata lah, mimpi ni adalah mainan tidur. Okay? Kadang-kadang benda tu tak wujud. Tetapi kadang-kadang mimpi itu boleh menjadi petanda. Okay? Cuma siapalah kita nak menentukan sama ada mimpi itu betul ataupun petanda.
Cuma seandainya lah kalau berlaku kan, sebab sekarang ni kes curang ni isu besar sebenarnya dalam masyarakat kita sekarang ni kan. Seandainya lah kalau berlaku untuk abang yang mengalami perkara macam ni, okey, mungkin kadang-kadang kita tiba-tiba lah kan macam contohlah kita tak ada apa-apa, tiba-tiba dia terus serang kita tentang apa yang berlaku tu kan. So kadang-kadang lelaki ni kadang-kadang bila anda menyerang terus, kadang-kadang kita ni bela sekejap. So kadang-kadang Oh, kita bela, okey. Baru tahu. kita Oh, dia fikir. bela. Faham. Macam Ah, kalau seandainya saya lah, saya pun mungkin akan jadi seperti orang yang suka golf. Saya akan macam terbinga-binga, apakah kesalahan saya sebenarnya. Tapi kadang-kadang yang pertama, first kita tengoklah, berkemungkinan kadang-kadang mimpi itu boleh terjadi daripada apa yang kita lakukan sebenarnya. So kita cuba check lah, seandainya kalau sebelum ni mungkin kita ada melukakan hati dia ke, mungkin ada something yang kita buat tanpa pengetahuan dia, yang mungkin kita rasa kalau dia tahu tu boleh macam cerita Piramli kan, boleh kata pang gedebung dan sebagainya. So first kita kena check lah, okay, kita kena check seandainya kalau ada, okay, bercakaplah dengan baik. Tetapi kadang-kadang, okay, untuk pasangan, kunci, kadang-kadang salah satu kunci untuk macam mana kita nak membinakan perhubungan yang baik adalah dari segi komunikasi. Jadi sekiranya kalau di pihak lelaki bertanya, jujur je lah, jangan simpan. Sebab macam saya ingat satu lawak daripada kita punya pelawak lah, kan, Haris Iskandar. Dia ada buat macam, dia ada tak lah, ini adalah facts ataupun macam sekadar jokes. Sebab dia kata lelaki ni, dia dari segi apa yang ada dalam fikiran dia tu tak sebanyak perempuan. Okey, jadi lelaki ni dia kadang macam saya kata, kadang kalau saya dapat apa, saya pun bela kadang kan. Tiba-tiba berubah dari segi personality, tingkah laku. Jadi cubalah membawa bincang. Jadi di pihak tu ceritalah, mungkin ada perkara-perkara yang berlaku lah, macam saya katakan tadi, berkemungkinan, okey, berkemungkinan apa yang kita mimpi itu adalah dia ada berkait macam dengan apa perbuatan kita seharian in the reality. So kadang-kadang dia boleh memberikan side lah. Macam saya katalah, kadang-kadang mimpi ini menjadi saja-saja, tetapi kadang-kadang mimpi ini boleh menjadi petanda. So adakah ianya menjadi petanda? Jadi kita kena gitu. muhasabah lah. Kena muhasabah kan. Kena Sebab muhasabah. saya Tahu apa yang berlaku. betul. Dan saya tertarik tadi tentang hujah Cik Doni tadi, sebab itu yang saya cakap juga. Time tadi kan, untuk hujah saya yang mana effective communication tu, kita kena communicate. Okay, contohlah kan, kebanyakan lelaki ni based on my experience sekali lah kan, macam contoh saya cerita, sebab saya pernah je mimpi macam tu. Saya pernah mimpi yang mana saya punya pasangan pun curang kan. So kita bagi tahu, lelaki cakap apa? Lelaki cakap, tak ada apa-apa lah, mimpi mainan tidur je, tak payah fikir lah. Macam tu. Tapi kadang-kadang apa yang perempuan nak adalah mungkin layanlah sikit, cakap apa sebenarnya, sampai mengganggu sangat, kenapa sampai nak bercakap, mimpi je pun kan. So mungkin ada benda-benda yang tak settle, macam Cik Doni cakap tadi, ada perkara real life yang dia macam terbawa-bawa tu yang sampai mimpi. Macam tu. Mungkin real life tak adalah curang, tapi ada macam layanan ke, tak betul. Betul. So dia rasa macam, dia rasa macam, dia ni dah tak sayang ke? Dah fikir dah bukan-bukan. Dia perempuan, macam Cik Dori kata, perempuan dia banyak fikir. Dia macam saya cakap, dia macam complicated sangat. Saya sebagai perempuan, saya macam setuju. Kan, memang banyak fikir, macam nak saja je nak serabut kepala otak tu kan. Tapi itu nature lah. Itu yang membezakan antara lelaki dan perempuan. Dan sebab itu juga, lelaki perlukan perempuan dan perempuan perlukan lelaki. Kenapa lelaki perlukan perempuan? Sebab adanya perempuan boleh menyerabutkan kepala lelaki. Gitu. Tapi apa pun, effective communication tu. Yang macam saya ulas sikit apa yang Cik Doni cakap. Apa-apa tanya. Bukan communication tu maksudnya kita bagi tahu. Bila kita komunikasi ni adalah dia melibatkan pertanyaan dan penerangan dan kefahaman. So dia bukannya bagi tahu tapi tak ada solusi. Macam tu. So kalau contohlah dia dah cerita curang, semua dia mengganggu, kenapa? Cakap yang si suami boleh cakap, apa yang saya boleh buat untuk bantukan kurangkan rasa bukan-bukan. So tiba-tiba mana dah tahu, saya rasa kalau abang bawa saya pergi shopping mungkin hilang kot rasa saya punya Bawa. Terus bawa.
settle masalah. Kan? So itu antara perkara yang saya rasa kita boleh tekankan macam tu, right? Kadang-kadang dalam dari segi trust ni kan, okay, saya faham bila dalam proses perhubungan lah, okay, lebih-lebih lagi pasangan suami isteri, kadang-kadang benda tu dia banyak faktor yang boleh mengganggu gugat kepada kepercayaan yang telah dibina, kan. Kita pun faham senario sekarang ni, saya tak nak ulas perkara itu, tapi kita ada benda perkara-perkara macam aku. Kadang-kadang perkara yang menjadi kadang-kadang dia lack, dia kurang dalam segi komunikasi lah. Sebabnya orang kata macam bahasa cinta seseorang ni lain. Ada orang dia perlukan dari segi percakapan, ada orang dari segi perbuatan, kadang-kadang macam ada orang dia lebih suka kepada trait, kita bagi something, so itu menunjukkan kadang-kadang menunjukkan tak semua sama. Tetapi yang satu lagi adalah ini tak fokus kepada perhubungan saja, malah apa sahajalah, okay, iaitu ego kita. Kadang-kadang bila mana ego kita ni dia dah terlalu high, kadang-kadang benda tu pun boleh mengganggu juga. So once contohlah kalau ada dua individu dalam kadar ego yang sama, semua tinggi, yang ni tinggi, tu tinggi, benda tu takkan selesai. Tapi bila mana masing-masing kita benda, kadang-kadang yelah kita akui manusia kita bukan sempurna, okay? Manusia itu pun ada kurangnya, okay? Kadang-kadang kita kalau dalam satu perkara tu kita kena rendahkan juga, okay? Supaya benda tu tidak berlarutan. Dan satu lagi, overthinking. So kalau overthinking ni memang orang kata dia payah sikit lah, okay? Dia taklah kata perempuan saja overthinking, lelaki pun kadang-kadang ada overthinking. Betul. So perkara-perkara itulah yang kadang-kadang boleh memberikan sedikit lah, okay, kegusaran dari segi pembinaan kepercayaan lah, especially yang ada perhubungan lah. Faham. Alright, so macam saya rasa tak manis kalau kita tak tutup dari untuk macam solusi lah kan. So mungkin ada orang macam stuck dengan rasa trust issue, terutama mungkin dalam pembinaan perhubungan. Mungkin ada yang seumur macam dengan saya, mungkin dengan Doni sendiri, yang mungkin sedang selain daripada pekerjaan, mungkin dengan Doni sendiri, yang mungkin sedang selain daripada Doni. Okay. Alright. Sama dia go. Okay. Lagi. Sama dia go. Okay. Lagi. Sama dia go. Okay. 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 Alright. Yeah. Okay, tak apa. Gangguan teknikal. Bukan kawalan kita. Okay. Apa contoh kan? Contoh mungkin dari segi untuk pemilihan pasangan dan sebagainya. Tak kisahlah secara general. Untuk kita bina pasangan ke kawan ke kan. Apa yang kita boleh buat untuk bantu diri kita sendiri untuk kita kurangkan trust issue. Sebab kalau kita terus menerus layan kita punya rasa tak percaya pada orang, so dia akan mengganggu. Betul, kita tak boleh letakkan 100% kepercayaan, tapi kalau tak ada langsung, kita tak boleh bina hubungan pun. So sekiranya macam mana apa mungkin saranan lah daripada Doni sebagai kata-kata akhir, apa yang kita boleh buat untuk kawal agar kita ni tak adalah terlampau macam ni skeptikal sangat ataupun terlampau macam-macam untuk dari segi aspek kepercayaan ini. Respon. Baik, Yasin Nurin. Untuk saya lah, okay, kita tak boleh berfikir bahawa setiap orang akan terima macam mana diri kita. Okay, so the way kita create diri kita ni adalah kadang-kadang dipengaruhi oleh persekitaran kita. Dan once kita contohlah dalam kita berhubungan sama ada dengan pasangan ataupun kawan-kawan ataupun siapa saja kita nak bina hubungan, kita tak boleh expect yang kita boleh terima cara dia dan orang tu boleh terima cara kita. So kadang-kadang bila kita terlalu memikirkan bahawa kita berharap dan kita percaya orang tu boleh terima cara kita, tapi kalau ianya bertentangan pun sama juga boleh memberikan satu gangguan lah. Okay, so untuk saya lah, okay, kalau kita macam nak kurangkan kepada macam trust issue dan sebagainya, jangan, sebab kita boleh mempercayai sesiapa saja, tapi kita jangan terlalu meletakkan kepercayaan kita itu 100%. Okay? Sebab apa-apa saja boleh berlaku, sebab hidup kita ni adalah seperti roda. Kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita di bawah. Okay? Kadang-kadang orang itu mempercayai kita 100%, tapi kadang-kadang orang itu boleh menikam kita
pun 100% juga. Jadi untuk saya sendiri macam saya katakan tadi, once kalau contoh dalam hubungan, kita tak boleh assume yang orang akan terima dengan cara kita, sebabnya dia ada cara dia sendiri, kita ada cara kita sendiri. So apa yang kita boleh letakkan untuk bergabungan adalah communicate, perbincangan, kita berkomunikasi. So di pihak dia mungkin ada macam ni, di pihak kita pun macam ni, so kita gabungkan. So bila kita bergabungkan itu kadang-kadang boleh memberikan satu impak yang lebih, orang kata lebih besar lah, okay, lebih baik lah. Okay? Dan untuk mempercayai seseorang ini, kita faham kadang-kadang macam mana kita nak tahu orang tu ikhlas dengan kita, dan juga macam mana kita ikhlas dengan diri dia, walau apa saja situasi, orang itu tetap berada dengan kita. So maksudnya dia memang mempercayai kita 100% dan dia ikhlas mempercayai kita. So itu for me that is the true trust yang kita bina lah. Okay? Tapi kita faham, okay, even Nurin pun faham, semua orang pun faham, okay, untuk meletakkan the 100% kepercayaan itu sangat susah. Okay, tak semua orang kita boleh letakkan 100% kau percaya tak, kita susah. Okay, tetapi ada perkara-perkara yang kadang-kadang kita meletakkan seorang itu sebagai satu yang kita boleh percaya dia 100%. Tetapi apapun, okay, apapun dalam situasi apapun, kita kena letakkan juga kepercayaan kepada diri kita juga. Okay, the way kalau kita percaya dengan diri kita, akan mudahlah untuk kita mempercayai orang lain. Tetapi kalau kita susah nak percaya dengan diri kita, kadang-kadang perkara itu boleh memberikan satu, orang kata, gangguan lah kepada diri kita. Dengan kata lain, kita kawal apa yang kita boleh kawal. Yang itu kita pilih sendiri untuk kita percaya orang tu tidak. Dengan kata lain, bila kita buat pilihan, setiap pilihan yang kita buat adalah ada risiko-risikonya tersendiri. Kan? Atas sekalipun anda tak letakkan 100%, itu tak menjamin yang anda itu tidak akan dibetray. Faham tak? Macam tu. So dengan kata lain juga, bila kita berdepan dengan isu-isu macam ni, anda kena take the risk, macam tu. Tapi saya suka dua saranan yang Encik Doni yang tekankan. Yang pertama adalah komunikasi dari segi transparent tadi sendiri, which is dalam segi perhubungan itu sendiri. Untuk dapatkan trust adalah dengan kata kita mungkin bagi tahu, saya ada masalah untuk percaya pada orang. So jadi mungkin anda set the boundaries itself, bagi tahu apa yang anda boleh, ada do and don'ts dalam perhubungan. Tak kisah daripada kawan ke apa, kepantangan anda, boundaries anda dalam perhubungan, anda kena jelas, transparent. Bukan anda sahaja, orang tersebut pun perlu jelas. Dan yang kedua, apa yang Doni kongsikan adalah action speak louder lah. Kan, apa action yang dia buat tu, kalau ada action, okay, dia ni ada sentiasa bersama dengan kita dan sebagainya, itu antara sign yang menyebabkan kita boleh percaya orang tu, right? So dengan kata lain, kita tak adalah 100% sangat kata-kata ni, kan, kita kena percaya dengan action sahaja, bukan dengan action sekali, macam tu. Sebab kalau action sahaja, kita tak dapat clarification pula, kan. So dia kena dua-dua dan seimbang. Alright, so saya rasa cukup padat apa yang kita kongsikan pada hari ini, dan saya minta maaf daripada pihak Impact Counselling sendiri sekiranya ada kekurangan daripada pihak saya ke apa, kan, untuk entertain Encik Doni untuk hadir hari ini. Dan saya harap apa yang kita kongsikan hari ini tidak sampai hari ini saja. Mungkin kita akan jumpa akan datang. So Encik Doni ada apa-apa nak share ke? Okay, so untuk saya juga, saya pun minta maaf. Okay, tadi masa kita live tadi, saya terpaksa lari sekejap atas Squad Women kerja. Tapi insyaAllah saya rasa apa yang kita bincangkan pada hari ini, memang saya rasa perkara ini adalah perkara yang dekat dengan diri kita. Okay, maksudnya dekat dengan semula. So bila kita sebut tentang kepercayaan ni, memang satu benda yang, orang kata, topik yang agak besar juga. Okay, sebab kita faham, kita mungkin ada situasi yang kita cara kita menghadapinya lain-lain lah. Okay, ada orang disebabkan kepercayaan inilah, kadang-kadang dia memberikan kesan yang baik dalam hidupnya, tapi ada juga dalam segi disebabkan faktor kepercayaan ini juga memberikan something bad lah. Macam tadi kita ada tengok juga, yang kita ada kupaskan juga tentang apa kawan-kawan kita tadi, okay, orang yang sebenarnya menghantarkan persoalan di Google Form. So kita faham
every of us, setiap daripada kita ini akan ada masalah yang berkait rapat dengan kepercayaan. Tapi macam tadi, saya tertarik dengan apa yang Doni kata, semua perkara itu adalah dalam kawalan diri kita sebenarnya. Okay, kita tak boleh nak salahkan semua orang dan kita tak boleh nak membenarkan diri kita. Okay, so at the end of the things yang kita kena tengok juga, okay, kadang-kadang ada kelebihan daripada diri kita, ada juga kekurangan daripada kita, tetapi apa-apa pun ini adalah berbalik kepada diri kita juga. Kadang-kadang kita ni boleh jadi punca kepada sesuatu kepercayaan yang positif itu dibina, tetapi kadang-kadang juga diri kita ini boleh juga boleh menjadi punca kepada sesuatu kepercayaan itu boleh menjadi sesuatu yang negatif. So daripada saya sangat berterima kasih daripada MPAC, okay, kerana menjemput saya. InsyaAllah mungkin ada masa lain kali kita akan susun sebaiknya supaya banyak lagi yang boleh kita borakkan bersama lah. Dan sangat gembira lah hari ni sebab kita dapat berkongsi dengan Encik Doni. So saya harap kita dapat berjumpa lagi. So sekiranya dan esok kita ada lagi untuk kita sedih sikit lah. Esok kita ada lagi podcast bersama dengan saudara Muaz untuk cerita sakinya putus cinta. Gitu. Alright, guys. So kalau sangat so save the date. Kan. So kalau save the date untuk esok pukul 3 petang. So siapa-siapa yang rasa nak join, boleh join ataupun Cik Doni sendiri kalau rasa nak join. So insyaAllah boleh join. So saya rasa itu sahaja. Sekian wabillahi taufiq. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam. Bye. Bye.